Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa atba'ihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina bi futuhil 'arifin bik. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma 'allimna bima jahilna wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a ya rabbal alamin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Wa a'udzu nafsi billahil 'aliyyil 'azim. Masya Allah. Bismillahi masyaallah, la yasuqul khaira illallah. Bismillahi masyaallah, la yasrifus su'a illallah. Bismillahi masyaallah, ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah, la haula wa la quwwata illa billah. Wa ba'du. Hadirin dan sedang menonton sekalian, pertama sekali syukur Allah Subhanahu wa taala limpahkan pada kita nikmat masih diberikan kelangsungan kita untuk berada di alam ni. Alhamdulillah, diberi kita nikmat Islam sejak kecil lagi melalui mak Islamnya mak ayah kita. Alhamdulillah, diberi kita nikmat boleh dalam keadaan taat ikut perintah dia, meninggalkan larangan dia. Alhamdulillah, diberi kita kehendak dan keinginan pula untuk belajar dan memahami perjalanan agama ni. Alhamdulillah, diberi kita kesihatan, kelapangan masa, diberi kita keterbukaan hati, kesempatan dan macam-macam nikmat. Kalau nak dihitung tak terbilang semua nikmat tu. Wajib kita merasai nikmat tu semua datang tiada lain melainkan hanya daripada Allah Ta'ala. Dan wajib kita sedarkan nikmat tu adalah amanah. Kita dilarang untuk mengkhianati sekalian nikmat yang Allah beri itu. Pertama sekali, nikmat yang ada pada batang tubuh kita, nikmat nyawa, akal, penglihatan, pendengaran, kaki, tangan. Begitu juga nikmat-nikmat harta benda, anak, isteri, dan semua pemilikan yang kita miliki. Wajib kita tunaikan tanggungjawab dia macam mana yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Alhamdulillah. Alhamdulillah. InsyaAllah malam ni ada sikit kelapangan untuk kita membuat satu majlis soal jawab di atas tajuk kerasulan Maulid Nabi. Tajuk asalnya gitulah. Macam mana pun kita menerima juga ada soalan yang bukan fokus di atas tajuk tu, tapi masih sebenarnya di atas bicara mengenai kerasulan. Pasal ada di antara yang ditanyakan adalah hukum hakam yang berkaitan dengan syariat yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada jugalah kena mengenanya. Kita terus rasanya kepada soalan yang telah kita kumpulkan tu. Soalan pertama, saya nak tanya soalan, apakah makna selawat? Macam mana niatnya semasa kita berselawat? Apa tujuannya kita berselawat? Selawat ni, kalau tengok dari segi bahasa mudah yang ulama kita dah syarahkan kat kita, maksud selawat ni rahmat. Istilah yang dipakai dalam kaedah syarak, selawat dengan mana pemberian rahmat daripada Allah Ta'ala atas jalan ta'zim, atas membesar dan mengagungkan siapa yang diberi rahmat. Selawat pada bahasa umum makna rahmat. Selawat juga kalau tengok dari segi bahasa, daripada salla yusalli tasliyatan, daripada salla dengan makna da'a, dengan makna meminta, ataupun dengan makna berdoa. Itu makna pada bahasa lah. Saya rasa saya nak sebut tu dulu sekali lalu. Satu dalam Quran, kalau kita tengok di situ rasanya mudah sekali untuk kita lihat makna selawat itu.
Firman Allah Ta'ala, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sekali lalu terjemah tu, kata Allah Ta'ala, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Allah Ta'ala dan para malaikat berselawat ke atas Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, sallu alaihi wa sallimu taslima, berselawat dan mengucap salamlah oleh kamu kepada Rasulullah ni, selawat sebagai seselawatnya, dan ucaplah salam dengan mendoakan salam sesalam-salamnya. Yang dapat terjemah sekali lalu. Baik, pertama nak lihat macam ada pertama sekali ungkapan mengenai Allah berselawat, malaikat berselawat. Kaedah ulama kita dah tafsir siap dah untuk mengertikan maksud yang dikenaki. Yang kalau segi bahasa, selawat dengan mana doa. Soal dengan mana meminta, memohon supaya diberikan sesuatu. Allah Ta'ala berselawat. Bukan maksud selawat yang dalam istilah yang diperintahkan kita berselawat. Itu bukan maksud yang dipaham kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berselawat dengan mana Allah memberi rahmat khas kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan pemberian tu dengan di atas maksud membesar dan memulia dan mengagungkan kedudukan dia sebagai seabdul-abdul makhluk. Itu adalah antara makna Allah Ta'ala berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi berselawat dengan mana Allah Ta'ala mengurniakan dengan kehendak dia, dengan iradah dia, dengan ketentuan dia, dengan pilihan dia, dengan kemurahan dia, limpah kurnia dia, khas pemberian itu pula atas jalan membesar dan mengagungkan pemberian itu kepada siapa yang diberi. Itulah makna Allah berselawat ke atas Nabi. Bukan Allah berselawat macam mana maksud kita berselawat. Tak. Jaga bab ni pasal yang kata ngaji nak faham ayat Quran, khasnya pada ayat yang kita duk bicara ni. Kalau hanya faham cara harfiah, rosak akidah. Satu Al-Quran ni, dari segi kaedah ni, para ulama kita sebut, Quran, kaedah dia, baca memang tak ada masalah. Satu, baca tak ada makna pun, datang daripada hadis Nabi SAW, memberi galakan kita baca Quran, yang setiap huruf daripada Quran, dapat 10 pahala. Di kulli hasanatin asyru amsalihah. Kita bicara sikit tentang tu dulu. Setiap kebaikan yang kita buat, Allah Ta'ala janji nak bagi 10 pahala. 10 kebajikan. Dan kata Rasulullah, lam akul alif lam min harfun, walakin alif harfun, lam harfun, mim harfun. Jadi kalau contoh alif lam mim tu, dia kata bukan alif lam mim tu, alif lam dengan mim tu satu huruf. Bahkan alif satu huruf, mim satu huruf, lam satu huruf, mim tu satu huruf. Bahkan para ulama kita syarahkan lagi daripada hadis Nabi tu alif lam mim. Apatah lagi kita belajar dalam kaedah tajwid, alif tu memang alif, tapi lam tu bacaan dia dengan 6 harakat, dan mad lazim harfi musaqqal, mad lazim harfi, mad lazim harfi, 6 harakat baca lam. Tu ada 6 harakat tu. Jadi berarti dah 6 huruf. Pasal 6 harakat. Tu ada gunnah di situ. Lam. 2 harakat. Zammat lazim. Ada idgham al gunnah itu. Lam dengan mim. 2 harakat dengung. Kemudian mim 6 harakat lagi. Jadi alif 1. Lam tu ada 6. Gunnah tu ada 2, mim tu 6. Jadi 1, 6, 7, 9, 15 kali 10. Alif lam mim tu saja 150 pahala. Masya-Allah. Dengan rahmat Allah Ta'ala beri, Quran ni yang nak sebut kata, kalau pun tak tahu makna, dan isyarat secara isyari,
cara isyaratnya daripada Al-Quran tu. Kenapa Rasulullah tak sebut Fatihah ke, An-Nas ke, tapi dia sebut dengan Alif Lam Mim. Pasal Alif Lam Mim dia termasuk dalam awail suwar yang masyhur ataupun masa ulama, bahkan pendapat paling kuat, tak ada siapa yang tahu makna dia, tapi pasti ada makna. Untuk apa makna dia? Wallahu alam, Allahu a'lamu bi muradih. Serahkan, tafwidkan makna dia pada Allah Ta'ala. Yang tu antara dalil yang disyaratkan oleh para ulama kita, disyarah oleh para ulama kita, isyarat pada hadis Nabi itu, nak menunjukkan Quran ni tak tahu makna pun tak apa, baca. Pasal Quran ni walaupun tak tahu makna, dia ada nur. InsyaAllah nur daripada bacaan Quran ni yang ta'assaru fi qulubina, dia akan jadi kesan yang sangat baik pada hati kita. Walaupun kita baca tak faham, tapi kalau nak ambil faham, dia tak boleh baca dengan terjemah. Dia kena belajar daripada orang yang pakar tafsir, orang yang reti tafsir untuk menafsirkan Quran. Quran kalau baca dengan terjemah belum tentu boleh faham makna. Pasal terjemah bukan memberikan pengertian maksud sebenar ayat Quran tersebut. Terjemah hanya translate word by word daripada satu bahasa ke bahasa lain. Itu adalah terjemah. Kalau nak tafsir, mesti dilihat ataupun didengar penjelasan tafsir daripada orang yang ahli tafsir, mufassirin. Memang dia ahli sungguh. Kalau nisbah nak tengok kitab pula, nak faham kitab betulkah kitab tafsir itu tafsir ataupun sebenarnya terjemah je, bukan tafsir. Yang tu pun kena faham. Pasal ramai orang faham tafsir ni, terjemah tu tafsir. Tak? Kebanyakan yang dijual tu, hatta dia kata tafsir Quran harfiah, tu bukan tafsir. Itu terjemah harfiah. Terjemah harfiah. Sikit ke sana. Pasal nak sebut kata ayat Quran tu lah yang innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Jadi ayat Quran tu tak boleh dipaham dengan secara literal dia. Bahkan yang antara disyarah oleh ulama, maksud Allah Ta'ala berselawat, Allah Ta'ala mengurnia dan memberi. Itu maksud dia. Bukan Allah Ta'ala ni berselawat dengan mana Allah Ta'ala pun, dia pun terkesan dengan sebab dia buat Nabi Muhammad ni teruja dengan apa yang ada pada Rasulullah, maka Allah Ta'ala pun berselawat. Bukan gitu, subhanallah. Apa-apa pengertian dalam Quran yang kalau dinisbah pada Allah Ta'ala, apatah lagi terjemah harfiah dia memahamkan Allah Ta'ala ni terkesan daripada makhluk, ayat Quran tu semua mesti diberi kefahaman yang betul, mesti disyarahkan yang betul. Itu yang kata syarat mesti mengaji daripada tutup guru oleh ulama yang pakar yang dalam bab ni, baru dia akan berikan fahaman yang betul dan huraian yang betul apa maksud khasnya nak memahamkan ke Allah Ta'ala. Pasal Allah Ta'ala dia khaliq makhluk. Makhluk adalah hasil ataupun natijah daripada perbuatan dia. Takkan Allah Ta'ala terkesan di atas apa yang dibuat ke makhluk, dengan tu menyebabkan jadi pada dia sesuatu. Subhanallah. Khasnya atas kita bicara Allah Ta'ala berselawat ni, maksudnya Allah Ta'ala dengan kehendak dia, iradah dia, ketentuan dia, dengan kepastian daripada dia, di atas keputusan jitu daripada dia. Yang tu kot bahasa yang kata Allah berselawat tu dengan mana memang kehendak Allah Ta'ala, iradah dia, keputusan dia, yang dia sendiri azali lagi, dengan sabit dengan ilmu dia, kehendak dia, dia memang nak beri nikmat khas dan memberi pula dengan membesar dan mengagungkan Nabi kita Muhammad SAW. Azali lagi memang dia nak jadikan Nabi Muhammad ni adalah seabdal-abdal makhluk. Yang datangnya Rasulullah ni atas kata dia ni adalah nur, yang dia datang nur ni rahmatul lil alamin. Memang Allah Ta'ala kendaki nak jadikan macam tu pada Nabi kita Muhammad SAW. Itu maksud Allah Ta'ala berselawat dan Nabi. Kemudian innallaha berselawat, kemudian malaikat, wa malaikatahu, dan para malaikat pun berselawat. Jadi para malaikat berselawat bukan juga makna macam mana kita berselawat. Pasal bila malaikat berselawat, malaikat berselawat dengan mana mengucapkan istighfar untuk Nabi SAW. Nabi Muhammad SAW, bahkan semua Nabi Rasul, akidah kita belajar tak ada dosa. Lepas tu para malaikat ni berselawat dengan mana mendoakan apa,
Kalau atas istilahnya disebut berselawat daripada malaikat dengan mana istighfar. Para malaikat mendoakan supaya Nabi Rasul ni khasnya pada Nabi kita Muhammad SAW. Jadi berselawatnya para malaikat dengan mana sentiasa memohonkan supaya Nabi Rasul ni khasnya Nabi kita Muhammad SAW ni diberikan keampunan kepada Allah Ta'ala, sedangkan Nabi Rasul tak berdosa. Itu nak menunjukkan kedudukan yang tinggi Allah Ta'ala berikan pada Nabi Rasul ni, yang walaupun dia tak berdosa, tapi para malaikat sentiasa mendoakan supaya memang diberikan rahmat yang sangat besar, tak berdosa lagi, dah didoakan untuk diampunkan kesalahan mereka. Juga kalau faham dan isyarat para ulama kita ambil faham daripada Al-Quran tu, inilah besar dan kedudukan tingginya para Nabi dan Rasul, khasnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mereka ni kalau isyarat dalam Quran sendiri Allah Ta'ala sebut qad ghafarallahu laka ma taqaddama min zambika wa ma ta'akhkhar. Allah Ta'ala sendiri nisbah dia maklum kepada kita, Allah Ta'ala ni dah ampunkan apa saja dosa yang bakal berlaku. Kalau tengok sekali lalu terjemah tu, ma taqaddama min zambika, apa yang dulu dan akan datang daripada dosa engkau. Isyarat tu bukan untuk menunjukkan Nabi Muhammad berdosa, bukan. Begitu juga Nabi-Nabi Rasul yang lain berdosa, bukan. Tapi dia adalah satu isyarat nak menunjukkan memang Allah Ta'ala telah mensediakan satu kedudukan khas pada Nabi Rasul ni, yang mereka ni atau istilahnya maksum. Mereka ni ialah aminullah, orang yang memang Rasulun amin. Mereka tak akan ada khianat sama sekali dari sudut zahir dia dan batin dia. Bahkan keampunan Allah Ta'ala dah beri azali lagi. Tak akan ada apa-apa sebarang dosa, kesalahan, bahkan yang kata benda haram, benda makruh, benda yang istilahnya khilaf aula, ataupun benda yang atas nama ambil sesuatu atas jalan syahwat, yang ambil semata-mata untuk berlazat, ambil kenikmatan dunia, lalai daripada Allah Ta'ala, takkan ada sama sekali pada Nabi dan Rasul, apatah lagi pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk besar tu, nak faham makna para malaikat mengucapkan istighfar untuk Nabi. Kalau terjemah mudah dia, memang dalam kitab-kitab para ulama kita sebut, Allah Ta'ala beri selawat, maksudnya beri rahmat. Sekali lalu saya sebut mudah itu. Kalau kata para malaikat berselawat kepada Nabi, maksudnya istighfar. Saya dah sebut dua huraian tu. Kemudian Allah Ta'ala perintah pula, ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang yang beriman, selawat dan salamlah atas Nabi Muhammad SAW ni, selawat seselawat-selawatnya, salam sesalam-salamnya. Makna selawat yang Allah Ta'ala perintah kat kita ni, yang ni lah kot maksud selawat yang nak ditanya tu. Jadi kat kita ni, bila disuruh kita berselawat, ini maksud dia. Apa dia? Selawat daripada kita ke Rasulullah dengan makna doa. Selawat daripada malaikat dengan mana istighfar. Selawat daripada kita dengan mana mendoakan Rasulullah supaya Allah Ta'ala berikan selawat dan salam. Atas mana terjemah, selawat beri rahmat, salam memberikan kesejahteraan kepada Rasulullah. Sekali lalu terjemah gitulah kan. Berikan kesejahteraan kepada Rasulullah. Dan perintah memberikan selawat salam ni pun, perintah dia bukan sebarang perintah selawat dan salam. Bahkan kalau kita belajar, saya nak sebut dalam uslub bahasa Arab sikit. Perintah Allah Ta'ala ni kata dia sallu alaihi wa sallimu taslima. Jadi isyarat tasliman tu maksudnya ayat Quran ni dia ada benda hazaf pada perkataan sallu. Asalnya sallu alaihi salatan wa sallimu alaihi tasliman. Apa maksudnya? Sallu alaihi salatan ni kalau bahasa Arab dia, salatan tu jadi maf'ul mutlak yang mahzuf, yang diisyaratkan kepada maf'ul mutlak ni pada kalimah maf'ul mutlak yang ada pada tasliman. Pasal antara selawat dan salam, selawat adalah perkara yang berbanding dengan salam, adalah paling besar yang memang nisbah disuruh kat kita dan nisbah Allah Ta'ala beri berbanding dengan salam. Kalau salam pun disuruh salam wa sallimu alaihi tasliman, maka adalah min babil aula, adalah lebih utama untuk
memahamkan sallu alaihi salatan. Tuan tak boleh faham ni satu hal. Pasal bab ni memaham dia dengan prinsip bahasa Arab. Tapi saya nak tunjuk kaedah ulama kita ambil faham dengan disiplin ilmu nahu pun tentu pun dah menunjukkan bagaimana kewibawaan yang ada pada Nabi kita Muhammad SAW supaya berselawat salam tu nak ambil faham perintah selawat dan salam dalam ayat Quran tu begitu dalam maksud yang nak dipaham, yang telah dipaham pun oleh para ulama kita. Saya tolong syarah je sikit. Kalau tuan-tuan tak faham pun, dengar je lah saya khabar ni. Jadi apa maksud sallu alaihi salatan? Yang tu tak ada dalam lafaz, tapi boleh dipaham daripada wasallimu alaihi tasliman. Mestilah maksudnya berselawatlah oleh kamu ke atas Nabi Muhammad ni, berselawat seselawatnya. Boleh faham tak? Jadi berselawat ke selawat-selawatnya, maksudnya doakan untuk Rasulullah ni selawat, begitu juga salam, dengan apa saja ungkapan selawat untuk menunjukkan kasih dan doa kita, pengharapan kita, dan bagaimana akidah kita ke Rasulullah. Ucapkanlah selawat sedapat mana mungkin untuk menzahirkan kecintaan dan kasih sayang kita kepada Rasulullah. Yang datang Rasulullah, dia ada isyarat dalam hadis dia kata, la tu'minu hatta akuna ahabba ilaikum. Ada riwayat sebut dengan lafaz la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabbu ilaikum, hatta akuna ahabba ilaihi. Terjemah sekali lalunya, kata Rasulullah, kamu belum beriman sehingga aku adalah orang yang paling kasih daripada diri kamu. Ada sebut dengan riwayat macam-macam tu, tapi mafhum ayat daripada sabda Nabi SAW, kama-kala itu, Rasulullah ni adalah orang yang makhluk yang paling kita kena kasih lebih daripada kita kasih diri kita sendiri. Jadi selawat dan salam ke Rasulullah ni tunjukkan bagaimana kasih kita kepada Rasulullah, untuk kita ungkapkan selawat dan salam atas Nabi sedapat mungkin. Tunjukkan ini dan zahirkan ini ialah akidah yang ada pada kita, menunjukkan supaya Rasulullah ni diberi kurniaan dan rahmat kepada Rasulullah, sehingga kalau kat kita pun tak beri pun tak apa, tapi bagilah kat Nabi Muhammad macam ni punya selawat dan salam ke atas Rasulullah. Yang tu yang antara ulama-ulama kita susun selawat salam ni pasal menjunjung perintah sallu alaihi wasallimu taslima. Antara lafaz-lafaz yang saya pun tak hafal banyak lah, tapi antara yang sebut ulama-ulama kita dah susun dah. Antaranya dia sebut Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sallam adada khalqi wa zinata arshi wa midada kalimati. Seumpama tu saya nak sebut, antara ulama-ulama kita sebut apa dia ni, ya Allah berilah selawat dan salam kepada Rasulullah ni sebanyak mana bilangan makhluk engkau. Dia adada khalqi wa midada kalimati, sebanyak mana qalam yang telah menulis di Lauh Mahfuz, wa zinata arsy, dan sebanyak mana berat arasy-Mu ya Allah. Tu pun ada juga ulama kita susun belakang tu, disebut dengan belakang tu munzu khalaqtas samawati wal ardi ila yaumil qiyamah, sejak kamu cipta alam ni, antaranya langit bumi, sampailah ke hari kiamat esok. Macam mana ramainya bilangan makhluk, macam mana beratnya arasy, macam mana dan sebanyak mana qalam telah menulis di Lauh Mahfuz tu, macam itulah beri selawat dan salam atas Rasulullah. Ada yang tambah pula abadal abidin, selama-lamanya madamati samawati wal ard, selama-lama masih ada langit dan bumi. Saya nak tunjukkan apa? Inilah antara selawat-selawat. Banyak kan kalau nak sebut selawat ni, tapi sebagai contoh untuk menunjukkan fahamnya para ulama kita ni tuntutan sallu alaihi wasallimu taslima ni. Dengan itulah mereka mengungkapkan selawat-selawat yang semacam ni, pasal dia faham apakah maksud tuntutan yang ada pada sallu alaihi wasallimu taslima. Penjelasan saya yang ni juga adalah sebenarnya nak menjelaskan, kalau ada fahaman-fahaman orang zaman model-model ni, tanpa ada kaum-kaum muda apa zaman fahaman ni lah kan, nama dia kaum muda salafi, dia tukar nama macam-macam lah.
Hubung Wahabi, dia orang pun tak suka Wahabi. Tapi dia tukar nama tu, Salafi lah, kaum muda lah, buat tajdid lah apa nama tu. Dia kata selawat yang ada ni hanya Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nabi pun suruh berselawat, kata Nabi, selawat lah macam mana aku berselawat. Jadi dia orang tak faham maksud ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wasallimu taslima ni. Yang tu kekeliruan yang ada pada mereka. Ulama kita masya-Allah, dia pun faham sungguh ayat Quran. Saya sebut dalam konteks nahu tadi pun, tata bahasa Arab pun, yang tu pun dah mendalam untuk menunjukkan bagaimana fahaman ulama daripada ayat Quran tersebut, tuntutan untuk berselawat dan salam atas Nabi dan apa akidah yang kena ada pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni. Kalau tuan-tuan nak tengok dan disebut nak beramal, kalau boleh beramal dengan ada amalan-amalan yang disyorkan oleh para ulama dan tutup guru kita, apa dia? Satu amalan yang masyhur yang ditulis oleh Muhammad Ibn Sulaiman Al-Jazuli. Nama himpunan selawat yang ditulis mingguan untuk kita baca selawat ni, nama dia Dalailul Khairat. Dia antara selawat yang kalau saya sebut tu sebahagian daripada yang ada dalam tu pun saya campur macam untuk menunjukkan bagaimana mereka menulis selawat. Bayang tengok dalam tu kan, tulis macam mana beraneka penuh selawat dan salam kata Rasulullah dengan berbagai cara dan ungkapan untuk menunjukkan bagaimana kasih dan cinta mereka pada Nabi SAW yang asalnya dalam hati tapi diungkapkan dengan perkataan. Sebanyak itu dia minta supaya Allah Ta'ala memberikan selawat dan salam atas Nabi SAW. Saya nak sebut boleh ingat tak? Kalau ada kat saya teks saya pun tak, baru je nak beramal pun tak ada ingat satu-satu, tapi saya nak sebut itulah, tengok dalam tu memang ada ungkapan yang indah-indah, sangat indah pada saya, itulah bahasanya. Kalau tak tahu bahasa Arab tuan, saya memang faham satu-satu kataan yang ada dalam kitab Dalailul Khairat itu. Dia ungkapkan selawat atas Rasulullah tu masya-Allah dengan satu ungkapan yang saya mula-mula baca Dalailul Khairat tu, saya tak pernah terfikir saya kata macam ni. Memang saya belajar bab akidah bab tu, tapi saya tengok kata masya-Allah, saya baru jumpa. Masa kali pertama baca tu saya kata Allah, baru jumpa. Bab akidah lama dah faham. Tapi kita sendiri tak pandai nak ungkapkan perkataan, nak susun sendiri selawat dan salam tu. Saya baca apa yang ada dalam tu masya-Allah, tercengang saya. Saya kata uish, para ulama ni kasih dia orang kat Rasulullah ni. Saya nak kata guna bahasa macam mana, tak terungkap, tak ada kata dah saya nak cerita macam mana faham dan kasihnya kepada Rasulullah ni dengan selawat yang ditulis dan dihimpunkan dalam kitab tu. Saya tak tahu nak cerita apa. Ish, dia orang ni hebatnya cinta dia orang kat Rasulullah. Walaupun dia orang tak pernah jumpa Rasulullah, tak pernah beradab dengan Rasulullah, tapi dengan riwayat dia terima akidah yang ada dia ajar oleh tutup guru mereka kepada Nabi SAW ni, mereka ni berselawat sungguh kat Nabi Muhammad ni yang kita tak pernah terfikir. Inilah cinta dan kasih mereka yang ada pada Nabi kita Muhammad SAW. Kalau ada kelapangan esok, saya akan, tak tahu nak saya nak boleh buat tak boleh buat tu, cerita tentang Dalailul Khairat tu saja. Ni sebab kaifiat nak baca pun, saya pun tak ada sanad khas jumpa dengan ahli ulama besar-besar ambil sanad khas tu lah. Ada yang sanad umum je untuk baca Dalailul Khairat ni. Allahumma salli ala sikit ke sana untuk menunjukkan kata macam mana tuntutan selawat dan salam yang ada dalam ayat Quran tu, sallu alaihi wasallimu taslima. Kalau kita pun, kalau saya sebut gini, kalau ada anjuran suruh banyak berselawat pun, masyhur kita dengar hadis Rasulullah sebut gini, memang yang ni selalu orang sebut, man salla alayya salatan sallallahu alaihi ashran, siapa yang berselawat atas aku sekali, Allah Ta'ala akan memberikan rahmat atas dia 10 kali. Kita dengar hak tu pun, dengar macam mana? Tahu, nak kering aja. Padahal, yang tu pun kalau ikut dah cukup dah untuk membangkit semangat kita untuk berselawat atas Nabi. Tapi kita punya kefahaman ni terlalu nipis lah kalau nak sebut tu. Tu yang saya kata, saya memang faham dengan konteks bahasa Arab tu, yang diistilahkan dalam ilmu nahwu dipanggil maf'ul mutlak. Sallu alaihi ay salatan
wasallimu tasliman. Jadi salatan tu ambil faham daripada tasliman yang ada. Bahkan yang tu lebih aula untuk sepatutnya ada mafhum mutlak berbanding dengan taslim. Pasal selawat dengan salam, selawat lagi besar berbanding dengan salam. Walaupun dalam masa yang sama bila suruh selawat dan salam, menunggalkan selawat tanpa salam adalah makruh. Itu sikit ukur hakam selawat lah saya sebut. Satu, kalau kita berselawat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad, makruh hukum dia. Pasal tak ada salam. Ini juga keputusan yang telah disebut oleh ulama'. Kalau kita teliti ukur hakam yang disebut oleh ulama', satu nak amal selawat, pastikan ungkapan selawat kita ada selawat dan salam. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali wa sahbihi wa sallim. Mesti ada selawat. Salam tu ada. Selawat tanpa salam adalah makruh. Kalau ada hukum hakam yang berkaitan dengan itu, kalau tanya. Tapi sekali lalu saya sebut tentang hukum selawat tu sambil lalu. Jadi asal tanya tu, makna selawat. Jadi saya sebut makna selawat sekali lalu, tuntutan selawat daripada yang Quran tersebut. Dan satu lagi selawat yang juga ada sebut dalam Quran, mention dalam Quran. Selawat apa pula? Selawat daripada pokok kayu. Kullun qad alima salatahu wa tasbihah. Semua makhluk yang tak bernyawa ni, kata Allah Ta'ala, qad alima salatahu, dia tahu selawat mereka, wa tasbihah, dan tahu tasbih. Jadi apa batu kayu, makhluk yang tak bernyawa ni, kullun qad alima salatahu, dia pun tahu selawat ni. Pokok kayu pun berselawat juga. Ya. Jadi apa makna pokok kayu berselawat? Pokok kayu berselawat dengan makna bertasbih. Pokok kayu berselawat dengan makna tasbih. Jadi selawat ada makna, ada lughawi, khasnya pada istilah kita, daripada Allah Ta'ala makna apa, malaikat makna apa, kat kita makna apa, makhluk yang berjauh selawat makna apa. Di atas soalan kata apa makna selawat, sekali lalu saya sebut dah. Dan sikit banyak saya dah sebut hukum selawat, yang kata selawat sebaiknya ada salam. Selawat tanpa salam adalah makruh. Elok selawat yang kalau kita ada amal selawat. Selawat yang ulama kita sekarang kebanyakan semua ada selawat dan salam. Saya sering sebut kalau saya duduk ngajar kitab ni, yang kalau ada masalah tanyalah. Khas kalau orang tanya, Ustaz dalam tahiyat kita tak ada salam pun, ada Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina. Tak ada salam pun, ada salam dalam tahiyat, tapi salam doa awal. Assalamu alayka ayuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Syahadah bau Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ada salam. Tapi duduk depan. Sikit yang tu kalau ada orang tanya kat tu. Tak ada tanya pun saya cerita siap-siap dah. Dan kata semua selawat ada salam. Bahkan ayat Quran tu, ambil faham ada ayat Quran ni lah. Sebahagian daripada ulama bicara tu. Pasal Quran sebut, sallu alaihi wasallimu. Selawat dan salam lah. Dia datang dengan waw. Kaedah kita belajar ilmu nahu. Al-ataf, waw ni huruf ataf. Al-atfu yaqtadi taghayyur. Ataf dia mengertikan makna berbeza. Selawat lain, salam lain. Dan ataf untuk mutlaqil jam'i. Maksudnya selawat mesti ada, salam pun mesti ada. Sekali lalu saya sebut tu. Itu kaifiat ulama-ulama kita dia ambil faham dengan Quran. Tuan bayang tengok, kalau tuan-tuan baca Quran sekali lalu terjemah dengan dengar saya cerita ni macam mana? Sekali lalu lah saya sebut kan. Terdengar pun nak hadam susah. Tambah kalau baca yang Quran begitu je, agak boleh faham ke maksud. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy. Ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Mudah-mudahan Allah Ta'ala faham dengan kita. Baik. Kemudian soalan ditanya ialah macam mana niatnya semasa kita berselawat. Niat berselawat atau diajar oleh tutup guru dan para ulama kita, niat berselawat kerana nak junjung perintah Allah Ta'ala. Pasal Allah yang perintah kita berselawat dan salam. Itu. Niat juga kita berselawat ni pasal apa? Nak menzahirkan cinta dan kasih kita pada Rasulullah. Jadi Allahumma salli wa sallim ala. Jadi junjung perintah Allah Ta'ala menyatakan kasih kita pada Rasulullah. Dan juga niat kita berselawat ni memohon supaya dengan sebab kita berselawat ni Rasulullah bagi syafaat kita di akhirat esok. Pasal kita berselawat ke dia menunjukkan tanda ingatan kita kepada dia.
Sekali lalu saya sebut itulah. Yang tu niat. Jadi faham bila itu niat. Maksudnya mestilah ada akidah kita dekat Nabi kita Muhammad SAW ni. Yang tu yang kena berhati besar. Satu, maksud soal jawab malam ni, tajuk bicara kerasulan tu, saya duduk tunggu soalan gitu lah kan. Tapi bila tak ada tu, dah ada soalan ni, saya sambil katanya. Di atas kata, apa tujuannya kita bersalawat? Saya nak jawab tu. Yang tu lah kalau ikut. Memang matlamat majlis soal jawab kita buat malam ni. Atau bicara bab kerasulan. Apa tujuannya kita berselawat? Sikit sebanyak saya dah sebut tadi. Zikir la ilaha illallah dengan selawat, mana lebih afdal? Kalau tanya lebih afdal selawat. Banyak pun kalau nisbah banyak, lebih banyak selawat. Lebih afdal. Kalau tanya afdal. Tapi kalau ikut masing-masing ada tempat dia. Taklah berselawat meninggalkan zikir, taklah berzikir meninggalkan selawat, tak ada. Dia tu, dua-dua tu Islam masih balance. Tapi atas kata, Allahumma salli alaihi wasallam. Di atas kata mana lebih afdal, berselawat adalah lebih afdal. Berselawat adalah lebih afdal. Allahumma salli alaihi wasallam. Sikit kalau saya sebut sekali tu. Kenapa berselawat tu lebih afdal? Kerana dengan berselawatlah menyebabkan ada hubungan kita ke Allah Ta'ala. Quran bagi isyarat, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau kamu kasih pada Allah Ta'ala, jadi Rasulullah, Allah Ta'ala sendiri perintah kan, suruh Rasulullah maklum kat kita. Kalau kamu betul-betul lah kasih ke Allah Ta'ala, cinta ke Allah Ta'ala, nak zikir ke Allah Ta'ala, nak tauhid ke Allah Ta'ala, in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni, kamu ikutlah aku. Ikutlah aku, yuhibbukumullah, nescaya Allah Ta'ala akan kasih kamu. Jadi jalan untuk dapat kasih Allah Ta'ala ke kita adalah dengan ikut Nabi SAW. Yang antara sebagian ulama hurai ikut Nabi ni apa? Selawat atas Nabi SAW. Pasal antara ikut Nabi ni banyak kan selawat atas salam atas dia. Pasal ikut Nabi ada istilah ikut dari segi intiqad. Ikut dari segi amalan zahir. Amalan zahir ni. Amalan praktikal zahir. Ikut dari segi azam dia. Ikut dari segi pakaian dia. Ikut dari segi akhlak dia. Ikut dari segi tingkah laku dia. Ikut dari segi apa yang ada pada jasad dia. Misai dia, janggut dia. Apa warna dia suka. Makanan apa dia suka. Tu kata ikut Nabi ni macam-macam sudut. Besar sekali ikut Nabi SAW macam mana? Akidah kita kat Rasulullah. Siapa Rasulullah ni? Itu besar sekali. Jadi, akidah kita ke Rasulullah paling besar sekali tak mana? Dia adalah Rasulullah. Dia adalah Habibullah. Di atas, dia kata, pantabat Rasulullah Habibullah ni, kita belajar akidah, dia adalah afdalul makhlukat. Seafdal-afdal makhluk. Sampai Allah Ta'ala pun menyatakan dia berselawat atas Nabi dengan huraian saya sebut tadi tu. Jadi kita berselawat atas Nabi itu di atas kita faham kedudukan besarnya yang ada pada Nabi Muhammad SAW ni, dia adalah rahmatul lil alamin. Tak dijadikan alam ni melainkan kerana dia. Jadi memang akidah ulama ahli sunnah wal jamaah kita, bahkan atas istilah kita yang disebut oleh para ulama, kat Rasulullah ni ada dua bab kita kena akidah pada dia. Akidah yang kita biasa sebut, akidah beriman jasad Rasulullah tu adalah Rasulullah. Itu mesti ya. Itu memang kata-kata orang sebut dan kita tak pernah belajar apa-apa pun. Memang kita faham dah tu. Bab jasad Nabi SAW. Satu lagi yang bab ni kadang-kadang bab ni nak sebut ni, bab ni memang kalau kita tak biasa berguru betul-betul, kita tak pernah faham pun. Satu lagi bab akidah ni, apa dia? Beriman tentang siapa dia hakikat Nabi Muhammad SAW. Ada istilah begitu. Hakikat Nabi Muhammad ni maksudnya, Nabi Muhammad SAW ni sebelum dia dijadikan dan dizahirkan atas muka bumi ni, di mana kedudukan dia di sisi Allah Ta'ala. Yang tu. Istilah hakikat Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad bukan Allah Ta'ala. Nabi Muhammad atas nama Nabi, dia ialah makhluk Allah Ta'ala. Dia bukan Tuhan. Duk faham Nabi Muhammad ni adalah Allah Ta'ala, salah. Ada yang kata Nabi Muhammad ni ialah nur Allah Ta'ala. Kalau faham nur Allah Ta'ala, dengan mana dia ni adalah juzuk daripada Allah Ta'ala, salah. Keluar akidah. Silap boleh jadi kufur. Yang tu kena ngaji bagi betul lah. Yang tu yang kena faham. Nabi Muhammad, kita syahadah Muhammadur Rasulullah.
Dia utusan Allah. Dia bukan Allah. Dia bukan Nurullah, bukan. Jadi dia tetap makhluk Allah Ta'ala. Asal saya nak sebut, jadi apa akidah kita tentang hakikat Nabi Muhammad ni? Di atas kata dia seabdul-abdul makhluk. Saya nak sebut dengan umum akidah yang telah diajar oleh para ulama dia. Umumnya Nabi Muhammad SAW ni atas kata dia seabdul-abdul makhluk. Saya tanya gini tau. Nabi Muhammad ni jadi seabdul-abdul makhluk bila lagi? Takkanlah masa bila dalam zaman dia dilantik jadi Rasul tu, barulah masa tu Allah Ta'ala nak pilih, barulah masa tu Allah Ta'ala nak jadi dan lantikkan dia seabdul-abdul makhluk setelah dilihat prestasi dia. Bila dia bangkitkan di atas alam ni dengan sebab prestasi yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu, maka Allah Ta'ala jadikan dia seabdul-abdul makhluk. Macam tu ke? Akidah macam tu salah tu, sesat tu akidah tu. Kalau tak bab Rasulullah pun kan kita belajar bab qada' setiap apa yang berlaku ni semua dengan ketentuan Allah Ta'ala. Mesti segala apa yang berlaku ni dengan ketentuan Allah Ta'ala, sabit pada ilmu Allah Ta'ala dan iradah Allah Ta'ala. Dah putus dah. Tak ada ubah sikit pun. Nisbah pada ilmu dan iradah Allah Ta'ala. Tak ada ubah sikit pun. Ubah tu nisbah kat kita atas proses yang berlaku kat kita, atas taklif kat kita, proses sabak musabak. Jadi balik pada bicara kat Rasulullah tu. Jadi Rasulullah ni tentu istilahnya mengikut qada Allah Ta'ala, ketentuan dia azali lagi, ilmu dia dan iradah dia memang nak jadikan Nabi Muhammad ni seabdul-abdul makhluk. Bahkan nak diciptakan Nabi Adam ni, inni ja'ilun fil ardi khalifah tu. Ada setengah ulama tafsir kata khalifah ni Nabi Adam. Ada ulama tafsir dan bahkan saya ingat saya duk ngaji tutup guru dia sebut, kata dia kebanyakan ulama tafsir menyebut khalifah siapa tu? Murad khalifah tu. Ini ja'ilun fil ardi khalifah. Khalifah secara khas yang nak dibagi jadi adalah Nabi kita Muhammad SAW. Cuma penzahiran mula-mula makhluk dibagi jadi. Dan Nabi Adam pun dah tahu dah memang daripada zuriat dia lah nanti akan lahir Nabi kita Muhammad SAW. Sebab tu dia sanggup makan bakhuldi. Dia sanggup meninggalkan nikmat yang ada dalam syurga untuk turun bersama dengan isteri dia. Turun ke dunia. Pasal jadi khalifah, ja'ilum fil ardi fil ard khalifah. Di bumi bukan dalam syurga. Sekali lalu macam tu. Yang tu besar tu pelajaran tu nak jumpa. Saya mengaji pun lama jumpa tutup guru urai satu waktu. Lalu tafsir jalan lain. Nak sapi macam-macam. Dia sebut satu bab akidah ni. Dengan saya impun apa saya pernah ngaji tu, atau saya sebut dengan keputusan macam ni. Jadi atas kata apa tujuannya kita berselawat ni? Kita berselawat ni pasal nak menunjukkan apa akidah yang sepatutnya ada pada Nabi kita Muhammad SAW. Yang ni kalau saya sebut sekali lagi, kalau tak belajar kita tak faham. Yang asal nak bicara, kita berselawat tu dia atas apa? Khasnya nak sebut mengenai akidah kita pada siapa hakikat Nabi Muhammad SAW ni. Yang dia adalah seabdul-abdul makhluk. Memang kita dah akidah itu, alhamdulillah. Cuma nak faham seabdul makhluk ni bila? Azali lagi. Di atas kedudukan di azali itulah ulama isyarahkan dan istilahkan, bahkan ada isyarat, secara isyarat diambil oleh para ulama kita mengistilahkan hakikat Nabi Muhammad SAW ni sebagai Nur Muhammad SAW. Satu berselawat atas Nabi itu antara ungkapan ulama kita tulis anta nurun fawqa nuri. Ambil mana ni? Pasal ada isyarat Quran sebut qad ja'akum minallahi nurun. Sesungguhnya datang pada kamu daripada Allah Ta'ala ni. Siapa yang datang? Datang oleh nur. Nur ni murad dengan nur ataupun dikendaki dengan nur. Siapa dikendaki dengan nur tu? Boleh kata jumhur ulama mufassirin menghuraikan qad ja'akum minallahi nur tu adalah Nabi kita Muhammad SAW. Bahkan nur tu adalah salah satu daripada nama-nama pada Nabi kita Muhammad SAW. Ada riwayat sebut tak kurang daripada 200. Bahkan dalam kitab Dalailul Khairat tu disenaraikan ada 201. Wahidatun wa mi'atan. Nama Nabi kita Muhammad SAW. Antaranya Nur tu adalah salah satu daripada nama-nama Nabi kita Muhammad SAW. Bayang tengok 201, kita tahu entah berapa. Itu yang saya sebut dalam Dalailul Khairat tu. Memang dia adalah penzahiran menyatakan dan huraian. Cuma dalam tu dia bertulis dalam bentuk selawat lah. Tapi kalau kita belajar dengan apa yang disebut oleh ulama-ulama kita, tutup kita, akidah tak apa dia Nabi Muhammad ni,
Apa zahiran menunjukkan Nabi Muhammad tu siapa tu, semua ada dalam tu. Bagaimana kedudukan dia dan martabat dia. Atas kata dia adalah seabdul-abdul makhluk yang ulama minta dan berselawat dan salam ke atas Rasulullah ni sampai begitu rupa kan. Dia puji pula Nabi Muhammad ni siapa dia? Afdalul khalqillah. Dia azka salawatillah. Bagi selawat pun selawat seabdul-abdul selawat. Allahumma salli wa sallim alaihi salatan. Allahumma salli. Saya nak sebut banyak sangat. Terabur kepada saya. Pasal nak sebut banyak sangat tu. Jadi macam lubang kecil nak keluar mulut satu tapi nak keluar 10, 20 nak keluar banyak. Dia besar pun kepada saya. Nak sebut banyak sangat. Tak fokus saya. Data jelak serabut tu. Masa serabut banyak sangat nak keluar tu, jadi saya jadi payah nak sebut. Astagfirullah. InsyaAllah saya nak sebut, kalau ada kelapangan tengok sifat tu. Kalau tak ada pun beli. Shopee pun rasa ada jual. Lah ni lah. Kitab ni Shopee pun ada jual lah. Saya pun baru je tengok alam Shopee ni. Kalau tak saya tak peduli pun. Pasal dia orang kata murah. Memang betul pun. Beli tempat lain kata mahal. Beli kat tempat lain pun. Beli yang berdepan ni mahal. Tengok Shopee murah. Keedah pula tu. Memang muamalah dia kena kan. Dia punya jual beli salam tu. Istilahnya tengok sifat macam ni, macam ni, macam ni. Tak betul boleh refund balik. Boleh hantar balik. Minta bagi balik duit. Bahkan ada yang tak ada hantar balik barang. Minta bayar balik lah. Pasal lain barang yang kita minta, lain yang dia hantar. Sampai tahap tu. Jadi memang tahap jual beli salam ni, tak istilah dalam syarak. Gila punya jual beli salam. Macam tu lah istilahnya. Maksudnya, patuh syarak gila macam. Sampai macam tu. Ni pula siapa. Ni. Masuk duit macam ni. Macam tu lah sekali lalu saya sebut. Saya pun benda macam tu dulu saya allergic juga, tapi bila tengok yang ni, sampai patuh syarat macam tu saya kata. Orang duduk depan pun belum tentu boleh jual beli salam dengan betul ya. Tapi dalam tu tengok muamalah dia betul. Pastikan ni siapa ni, confirmation. Akaun masuk gini. Hantar balik tak betul, kalau ambil gambar macam ni, bukti macam ni, rekod macam ni. Kau tak puas hati, kau hantar balik, tak apa, kau refund, minta balik, dia bayar balik. Sampai macam tu. Jadi saya nak cerita apa? Tengok, saya bukan nak iklan Shopee tau. Saya nak iklan dalam Idul Khairat tu. Rasa dalam Shopee ada. Saya pun tak tekan. Ada pergi tengok. Ada follower Ustaz yang jual. Ada follower saya pun ada yang jual tu. Yang bagi hadiah tu. Baik. Apa saya nak sebut ni? Anda kata, apa tujuan kita berselawat? Inilah tujuan kita berselawat. Cuma kita tak pernah diajar tentang akidah kita, tentang siapa hakikat Nabi Muhammad SAW ni. Dan hati-hati lah bila cerita bab akidah ni, bab ajaran akidah sewil ni, saya punya bahasa gitulah selalu saya sebut lah. Akidah sewil ni banyak. Sangat banyak. Kalau dia orang kata ni akidah Syiah ni tentang Nur Muhammad, yang pergi tengok Syiah ni buat apa? Ya Allah, atas aras yang Wahabi tu banyak. Alah, yang tersebut apa? Yang tu tak ada pula dia sibuk kata yang tu sesat. Ngaku elok je. Bahkan pada dia, baru ni saya tahu apa? Dia kata apa? Kata macam mana duduk atas aras tu, kata Allah buat aras tu tempat duduk ni. Sampai soal gitu. Pelik-pelik je dengar. Dia kata, takkanlah Allah Ta'ala buat aras bukan untuk tempat dia duduk. Ya, gila tak gila ada akidah macam ni. Betul. Keedah kita ahli sunnah macam mana? Kau kena tengok elok-elok sikit lah. Saya tak boleh saya sebut sebab tu saya barat sikit lah. Kau kena tengok elok-elok apa ulama kita dah syarah, macam mana fahaman akidah ahli sunnah wal jamaah ni. Berkenaan arash adalah makhluk. Allah Ta'ala buat arash tu. Dan apa hubungan Allah Ta'ala dengan arash tu, kau mesti faham dengan betul. Jangan ada silap. Sampai dia kata, kalau ada orang duk sebut tu, kadang profesor pula tu, doktor pula tu, tadi apa masalahnya? Allah Ta'ala buat arash, Allah Ta'ala nak duduk atas arash. Ada juga doktor, profesor, PhD tu sebut macam tu tu. Yang ni, orang awam je, tapi dia kata, takkanlah Allah buat arash, Allah Ta'ala tak duduk di arash dia. La ilaha illallah, astaghfirullah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Yang saya selalu duk sebut, saya duk ajar, yang dia punya faham, Allah atas arash, full stop tu. Tu pun satu vision je. Saya nak cerita apa? Bab Allah, bab ketuhanan pun ada sesat dia, bab kerasulan pun ada sesat dia. Tapi jangan sampai bab arash tu. Jangan nafi istiwa atas arash. Itu tak boleh nafi. Nafi ni fahaman Jahmiyah. Ahli sunnah wal jamaah macam mana? Kita mengisbatkan sabit istiwa atas arash. Tapi istiwa
bukan dengan mana duduk, bukan dengan mana berada. Subhanallah. Apa makna dia? Mesti ada makna. Apa makna dia? Akidah salaf, tauhid, serah makna dia pada Allah Ta'ala. Wallahu alam. Ni akidah ahli sunnah wal jamaah. Matan Jawahirah ada sebut, wa kullu nafsin awhamat tashbiha awilu aw fawid warum tanziha. Apa maksud dia? Maksudnya setiap nafs yang bawa makna mutasyabihat jadi wa kullu nafsin awhamat tashbiha awilhu. Takwil dia. Istilah selalu dipakai takwil tafsili lah. Awilhu aw fawid ataupun tafwid dia. Inilah yang selalu dia orang duk war salaf. Inilah salaf yang asal sebenarnya. Salaf yang original apa dia? Dia ada makna istiwa. Allah sabit istiwa alal arsh. Apa makna istiwa? Bukan makna jalis, bukan makna duduk, bukan makna mustaqir. Yang selalu diterjemah bersemayam pun, biar muskil bersemayam tu apa makna bersemayam, bukan makna duduk, bukan makna berada. Mesti ada makna istiwa. Apa makna istiwa? Wallahu alam. Ini ialah kaedah ulama salaf. Saja saya ke sana sikit, saya nak tunjukkan kata, bab ketuhanan pun ada sewilnya, bab Rasulullah pun ada sewilnya. Satu, kalau ada orang dakwa yang tu Syiah, yang memang ada syarahan Syiah, memang ada. Macam mana bab istiwa ala arsh, syarahan Wahabi kan ada. Janganlah pergi ambil Wahabi itu, ambillah yang ahli sunnah wal jamaah punya, pergi gaduh pergi ambil Wahabi itu apa. Begitu juga yang tentang Nur Muhammad, duk faham Nur Muhammad yang Syiah punya buat apa. Duk ambil Nur Muhammad, duk faham hakiki yang mengatakan Nur Muhammad ni adalah sebenarnya juzuk Allah Ta'ala. Itu pun kufur. Kufur tu. Kan? Berkatakan Nur Muhammad ni adalah Allah Ta'ala. Itu nak jadi pahaman Kristian lah. Istilahnya Tuhan menjelma jadi nur. Apa benda akidahnya tu. Yang memang sesat, memang ada yang sesat. Akidah yang ada dalam ahli sunnah wal jamaah ni, Nur Muhammad atas nama istilah Nur Muhammad tu, dia ialah makhluk. Atas nama Nur, memang Allah Ta'ala jadikan Nabi Muhammad ni Nur. Cuma Nur dia adakah Nur malaikat? Tak payah bahas pun. Malaikat memang jadi pada Nur. Nabi Muhammad pun Allah jadikan Nabi Muhammad dua. Yang hakikat Nabi Muhammad tu ialah Nur. Datang pun dengan bahasa Nur. Nur macam mana? Memang tak boleh nak bahas pun. Tak boleh nak bahas pun. Pasal dia simbolik. Bahasa majazi. Tapi atas intiqad, itulah Nur Muhammad. Atau istilahnya itulah hakikat Nabi kita Muhammad SAW. Memang ada dalam ahli sunnah wal jamaah. Dan faham. Nur Muhammad adalah makhluk. Jangan faham dia adalah Allah Ta'ala. Kan? Jangan faham dia juzuk Allah Ta'ala. Subhanallah. Salah tu. Jadi asal nak sebut, kita beriman, jadi atas soalan kata apa tujuan kita berselawat. Selawat ni nak menunjukkan apa akidah kita tentang kedudukan Nabi Muhammad ni, yang dia ni azali lagi, sedia dalam ilmu Allah Ta'ala. Dalam seramai-ramai makhluk Allah Ta'ala tu, dalam ilmu Allah Ta'ala, kehendak Allah Ta'ala, iradah Allah Ta'ala, inilah makhluk yang paling afdal Allah Ta'ala bagi. Jadi daripada sekalian alam ni. Yang atas isyarat dia rahmatul lil alamin. Kalau tak ada hadis-hadis yang support tu pun, rahmatul lil alamin tu antara kebanyakan ulama tafsir dia rahmatul lil alamin. Apa maksudnya? Dia rahmat ke alam, dia sebab untuk alam lain ada. Satu, saya ngaji ada tok guru kemukakan soalan itu. Tengok. Nabi Muhammad lahir melalui mak ayah dia. Itu jasad dia. Tanya. Tengok. Nabi Muhammad ni, dia rahmat dengan sebab tu ada mak ayah dia ke mak ayah dia rahmat dengan sebab tu ada dia. Ya. Simple aja nak faham. Kalau boleh faham lah tu. Kan? Tentang jasad, memang Nabi Muhammad, mak ayah Nabi Muhammad tu rahmat sebab ada dia. Tapi mak ayah Nabi, bahkan seluruh alam ni, yang Nabi Muhammad adalah jadi sebab jadi rahmat, dengan sebab tu semua makhluk ada, antaranya mak ayah dia. Yang tu ialah hakikat Muhammadiyah. Ada pun jasad Nabi Muhammad, memang Nabi Muhammad takkan lahir melainkan melalui mak ayah dia. Dua konteks yang faham itu dekat Nabi kita Muhammad SAW. Penjelasan ni selalunya, kalau ada orang yang kadang-kadang tak faham dia jelas bab akidah ni, ada cuba menjelaskan tapi bermasalah. Saya tengok kebanyakannya ada yang bermasalah. Bahkan ada yang macam ni, ada yang menafi pula. Jadi saya nak urai itu semua, nak cerita mengenai apa tujuan kita berselawat tu. Nak tunjukkan kedudukan Nabi Muhammad ni. Ada orang ni faham macam ni, kata dia, kita ni kata Muhammad Rasulullah tu bukan Nabi Muhammad yang Muhammad bin Abdullah yang lahir kat Mekah tu, yang tahun gajah tu. Kita kata Muhammad Rasulullah ni ialah hakikat Nabi Muhammad tu, bukan Nabi Muhammad bin Abdullah tu. Yang ni pun satu pasien je. Dia menafikan jasad Nabi Muhammad tu. Tak, kita Nabi Muhammad ni hak jasad, hak roh.
Hak hakikat. Satu, saya sebut dalam Dalailul Khairat tu disebut Allahumma salli wa sallim ala ruhi Sayyidina Muhammad SAW. Allahumma salli wa sallim ala jasadihi fil ajsad wa ala ruhi fil arwah wa ala mawqifihi fil mawaqif. Tu dalam Dalailul Khairat tu. Saya kata dalam tu dia menyatakan semua bab akidah yang telah dibahas oleh ulama kita semua ada dalam tu. Cuma ada orang tak faham Arab ni, tak faham. Tak tu kalau tak pernah mengaji akidah dia tak tahu apa benda maksud dan intipati yang ada dalam Dalailul Khairat. Jadi asal saya nak sebut ialah ada pahaman-pahaman salah ni. Dia kata yang kita syahadah ni kat Nabi Muhammad tu adalah hakikat Nabi Muhammad tu bukan Nabi Muhammad yang lahir kat Mekah tu. Habis tu yang tu nak kata apa? Takkan yang tu tak mengaku yang tu Rasulullah kan? Satu kita Rasulullah ni ada dua hubungan. Zahir satu, batin satu. Jadi, di atas kata, kenapa kita berselawat? Di atas akidah kita siapa Rasulullah, kedudukan dia di sisi Allah Ta'ala. Yang itulah isyarat dalam Quran sebut, وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. Kami angkatkan, kami rafa'na tu fi'il madhi tu. Maksudnya past tense. Bila past ni dah bila berlaku. Azali lagi. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. Apa maksud dia? Kami telah angkatkan وَرَفَعْنَا لَكَ untuk engkau ni Rasulullah. Zikrah, sebutan kau ni kau dah disebut azali lagi. Allah Muhammad. Tak ada siapa boleh nafi ayat tu. Itu tulis Allah Muhammad. Apa tu ulama-ulama kita dia ambil faham tu clear. Kenapa buat tu? Bukan saja-saja bila tak Allah Muhammad itu. Sebab Allah Nabi Adam apa masalah? Mana orang buat apa inspirasi dia orang punya faham kau macam kita punya faham sentot ni. Allah kenapa tak buat Allah Mahdi ke? Allah Najib itu kan. Allah Muhammad. Semua Allah Muhammad. Masjid surau Allah Muhammad. Pasal ambil isyarat warfa'na tu, rafa'na memang kalau tengok terjemah tak faham. Kami telah angkat kepada kamu sebutan kamu. Angkat apa? Isyarat tu warfa'na dengan fi'il madhi. Dilalah alal madhi ni menunjukkan ala subut wastiqrar. Telah sabit dan tetap. Ke mana yang warfa'na ni bila? Azaliyan, qadiman, fi ilmillah wa iradatillah. Saya jarang sebut benda-benda macam ni. Saya ngajar pun saya tak sebut macam tu. Tapi bila soal jawab macam ni, tu yang nak juga buat biar lah. Saya pun dah lama tak sebut benda-benda macam tu kan. Saya punya passion pun selalu ngajar kita, ngajar gitu je. Jarang saya sebut ayat-ayat Quran, nak tafsir Quran. Lama saya tak sebut macam tu. Saya ngaji dulu macam tu. Kalau tu ngaji Tuan Raja Ghazali tu, dia kalau syarah, apa saya nak sebut, maya saya dengar, maya. InsyaAllah. Ponda dia syarah. Sebut ayat Quran sini, sebut sini, syarat sini, nahu sini. Kalau saya sebut misalnya, Sallu alaihi wa sallimu taslima tu. Mafhum mutlak tu saya belajar kat dia kan. Dia cerita mafhum mutlak tu. Kenapa kena ada sallu alaihi salatan wa sallimu taslima. Kalau salimu buat ada taslim, salatan lagi macam mana? Lagi afdal. Mesti, tapi tak ada dalam Quran. Ni kata dia babul ijaz dalam bab balaghah. Saya syarah banyak. Saya syarah tu lagi, saya syarah tu saya tak baca soalan lain lah. Saya dah lama tak syarah-syarah macam tu. Kadang-kadang geram juga ada. Pasal kadang saya sebut orang lain tanya, saya barang macam tu ya, saya tak cerita macam mana asal usul boleh kefahaman yang kita duk faham macam mana Tok Guru ajar satu tu. Kadang geram juga. Biarlah. Kita kesudahan juga. Tapi asal yang sebut, apa tujuan kita berselawat? Pasal nak menzahirkan cinta dan kasih kita kepada Rasulullah. Sikit lagi soalan ini. Ni tak cinta dan kasih kat Rasulullah macam mana ni? Kaedah nak cinta banyak selawat. Walaupun tak ada cinta lagi. Begitu juga pada Allah Ta'ala. Ni tak cinta Allah Ta'ala pun, macam mana nak zikir ni? Kau zikir je nanti datang cinta. Allah Ta'ala pun bagi isyaratnya tu. Fazkuruni azkurkum. Bahasa orang putih nak. Saya pada kerti bahasa Inggeris tu. If you remember me, then I will remember you. That's the point. Dia sebut fazkuruni azkur. Azkur tu jawab daripada fi'il amar. Fazkuruni azkurkum. Ulama kita pun syarah macam-macam ni. Fazkuruni bitta'zim. Azkurkum bisawab wal jannah. Macam-macam saya tak ingat tafsir kan. Tapi
Fazkuruni azkurkum. Ulama syarah tu hampir 40 maksud huraian. Fazkuruni azkurkum. Fazkuruni azkurkum. Saya tak rajin apa-apa tu, pula tu tak pernah sebut, dia lambat sikit nak keluar. Boleh ni. Saya banyak melengur lagi tu. Nak sebut kitab, banyak ada kitab-kitab ulama kita, ada yang syarah khas bab tu. Kitab khas tuan-tuan. Fazkuruni azkurkum. Syarah tu Macam mana jawab azkurkum di atas sabab azkurkum tu pasal apa? Fazkuruni. Yang ni kata faham ulama dengan ayat Quran, dia bukan faham macam orang terjemah. Ada jauh beza bumi langit. Jauhnya. Jadi asal nak sebut, kaedah kita nak dapat kasih kat Rasulullah, selawat, nak dapat kasih Allah Ta'ala dengan rahmat Allah Ta'ala beri banyak kat kita. Dia pelihara kita macam-macam ni buat. Di atas kaedah dia, fazkuruni azkurkum. Ingat Allah Ta'ala banyak-banyak. Kat Rasulullah macam mana? Ingat Rasulullah banyak-banyak. Selawat lah banyak. Satu, yang tu juga tadi sekali lalu, disebah betul, itu zikir yang patutnya kita ni ada tertib wirid zikir yang ulama ambil pada ulama tutup guru kita, yang mereka ni dah lama berjaya dalam bab tu. Mereka pun dah berjaya, mereka tak pernah mensia-siakan kita di atas kejayaan telah mereka capai. Ambil pula sampai sadasilah dia kepada Nabi Muhammad SAW, sampai semua amalan-amalan satu sampai kat kita. Cuma kita kat belakang ni banyak cuai belajar. Betul lah. Cuai belajar pun Islam baka dan keturunannya. Kasarlah sikit sebut tu. Kalau belajar pun ada belajar yang kita belajar tak habis, belajar sekat tiang. Kalau belajar kena habis juga, tapi belajar untuk mengaji, tapi belajar tak pula bawa kesungguhan untuk beramal dan bersungguh-sungguh, khasnya untuk mencapai maksud hidup kita, untuk liya'rifun liya'budun, untuk kenal Allah Ta'ala, untuk boleh menzahirkan diri kita sentiasa berhajat sepenuhnya pada Allah Ta'ala, dalam masa yang sama hati sangat kasihkan Nabi Muhammad SAW. Kita jarang ada orang yang belajar sampai pergi ke tahap tu. Kerana belajar sekejap, berhenti. Itu yang belajar je, bukan tak belajar langsung. Tapi ada belajar yang kata tak kesampaian. Tak kesudahan. Kalau kata semua orang belajar kesampaian, semua orang jadi wali-wali untuk guru belaka. Tapi itu yang kata, pergi ambil, nak tahu, pergi ambil orang yang mengaji yang sampai ke penghujung, sampai dia mengaji, bukan saja dia reti dan faham, sampai dia tahu apa sebenarnya maksud hidup dia untuk cari apa. Kalau belajar untuk cari ilmu, rupanya pandai syarah kelepang, hidup pun tak tentu arah. Ada juga. Na'udzubillah, mudah-mudahan Allah Ta'ala pelihara kita. Saya pun kata ke mana pun tu yang, kalau saya nak, saya tunjukkan guru-guru yang memang bakar-bakar ada kan. Pergi cari. Untuk guru, tu apa ramai lagi. Yang bakar-bakar kita je yang tak kenal. Saya pun bukan kenal mana. Ramai Datuk Guru saya tak kenal. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi sekali lalu rasanya penjelasan tu dah menjelaskan apa tujuan kita berselawat. Jadi kalau kata kita berselawat tu untuk dapat kasih, tu tak kasih-kasih lagi, terus saja kerja berselawat. Kasih tu akan datang kemudian. Dalam masa yang sama, jangan tinggalkan majlis ilmu, majlis pengajian, khasnya untuk mengenal siapa dia Nabi Muhammad ni. Nisbah syama'il dia, sifat dia, akhlak dia, tunjuk ajar dia, pedoman-pedoman dia. Pasal baca Quran satu hal, zikir, baca Quran, zikir. Kat Rasulullah ni kita belajar dan berselawat. Belajar, kenal Rasulullah dengan segala sifat dia dan dengar hadis Nabi SAW. Dengar bacaan hadis Nabi tu, perkataan Arab yang Rasulullah punya sebutan tu. Yang tu dipanggil Jawami'ul Kalim. Walaupun kita tak faham, insyaAllah dia akan ada sesuatu nur masuk dalam hati. Akidah kita macam tu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mudahkan urusan kita tu. Duduk di tempat yang baik-baik macam tu. Duduk pula dengan adab dan tertib. Duduk dengan perasaan takzim, membesarkan majlis ilmu, majlis Allah, majlis Rasul. Duduk tu ada pula tok guru pula, ataupun ahli ulama, para awliya pula, lebih kurang itu. Duduk majlis dengan jaga adab. Kalau kita mengantuk, letih sekalipun, duduk dengan jaga kesopanan dan duduk dengan muhasabah diri, minta ya Allah berikan limpah kurnia yang ada dalam majlis yang besar ni, yang kita tak boleh tunaikan banyak tanggungjawab nak ambil faham apa adab mereka, ya Allah minta keampunan dengan Allah Ta'ala di atas kecuaian yang telah kita tak sempurnakan, tuntutan yang sepatutnya kita kena buat dalam majlis. Duduk majlis sampai macam tu. Baik.
Soalan seterusnya, seperti mana kita ketahui sesuatu perkara yang Nabi tak buat boleh dikatakan bid'ah? Bagaimana pula dengan sambutan Maulidin Nabi? Adakah zaman Rasulullah dahulu para sahabat menyambut ke hari kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga masa kini menjadi satu kewajipan apabila tiba bulan Rabiul Awal ramai menyambut Maulidul Rasul, dan ada setengah puak mengatakan menyambut Maulidul Nabi itu adalah bid'ah. Adakah itu benar? Minta pencerahan. Bab bid'ah ni, yang ni ada puak-puak yang memang dia suka sebut benda bid'ah. Pertama dia ada soalan, adakah bid'ah? Apa bid'ahnya? Rasulullah sendiri menyambut hari kelahiran dia. Pernah Rasulullah ditanya sallallahu alaihi wasallam, kenapa dia puasa hari Isnin dan Khamis? Saudara amalan Rasulullah puasa Isnin dan Khamis. Khas sebut dalam hadis tu tentang puasa dia hari Isnin. Kenapa puasa hari Isnin? Rasulullah jawab, "Fadzalikal yaumul ladzi wulidtu fihi," atau kama qala. Kata Rasulullah bila ditanya, kenapa engkau puasa hari Isnin? Kata Rasulullah, itu adalah hari yang aku dilahirkan padanya. Kalau orang yang kepala otak sentot ni, dia tak faham hadis. Saya berbual bahasa sentot yang senang. Pasal pupuk ahli bid'ah ni, dia bukan faham hadis. Dia bukan faham mengaji guru daripada tutup guru yang dapat ilmu zahir dan batin, dapat amalan daripada Nabi SAW. Dia orang ni baca zahir hadis, tu pula tu hadis duduk di mulut tak masuklah hati pun. Kadang-kadang dia orang kata dia orang lah pejuang sunnah. Pejuang sunnah apa benci dengan Maulid Rasul? Selawat atas Nabi pun tak suka. Pejuang sunnah. Tak boleh selawat. Selawat ni masuk neraka. Selawat ni khurafat, bid'ah. Selawat boleh ni Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Saya lebih cenderung selawat ni pasal Nabi hanya ada doa ajar selawat ni ya. Tu kata dia orang ni sentot, tak faham. Tak faham saya sebut sallu yang untuk guru para ulama kita hurai sallu alaihi wa sallimu taslima tu, yang saya sebut mampu mutlak tu. Yang ni Rasulullah sendiri bila ditanya tentang hari Isnin, kata dia fadzalikal yaumul ladzi wulidtu fihi. Hari Isnin tu adalah hari yang aku dilahirkan padanya. Satu aku puasa hari Isnin. Jadi Rasulullah sentiasa menyambut hari kelahiran dia dengan puasa hari Isnin. Jadi Rasulullah menyambut kelahiran dia bukan Rabiul Awal, setiap hari Isnin puasa. Jadi maksudnya Rasulullah dia sendiri seronok dengan kelahiran tu dengan menzahirkan dia dengan berpuasa. Ini cara ulama kita ambil faham. Siap? Jadi kita tak boleh puasa tu satu hal, tapi mesti ada pada kita ada kecintaan Nabi SAW dan akidah. Saya sebut tu, dia tak akidah tu mesti ada perasaan kasih, dan kerana itulah disyariatkan pada kita setiap semayang mesti ada selawat atas Nabi SAW. Kalau tak ada, tak sah semayang, pasal dia rukun dalam solat ini. Okay, lalu ke situ. Jadi kalau Rasulullah sendiri menyambut hari kelahiran dia dengan dia berpuasa, apa masalah kita? Apa masalah? Bahkan kalau takat Rabiul Awal tu setahun sekali, apa masalah? Bahkan begini, ulama kita dulu pun, dia menyambut Maulid Rasul Rabiul Awal tu pasal apa? Pasal dia tengok keadaan umat makin lama makin teruk, makin jauh pada Nabi SAW. Makin jauh daripada syariat. Jadi apa jalan untuk menghimpunkan dia balik? Supaya ikut Nabi SAW. Apa? Cari tarikh tertentu yang istilahnya, cari satu peristiwa yang boleh menghimpunkan semua orang Islam ni duduk dalam satu majlis, ceritakan balik siapa Nabi Muhammad ni untuk menimbulkan balik akidah Islam ni, refresh balik, tajdidkan balik, guna pilah bahasa tu, membaharukan, refresh balik akidah kita kat Nabi Muhammad SAW ni, siapa dia. Tu pun kalau buat satu malam ceramah bukan jadi, bukan padan. Bukan padan. Macam mana pun tu yang ulama buat majlis tu pasal apa? Buatlah tu majlis dia cerita apa? Berselawat satu Tuhan, bahkan ceramah untuk istilahnya menyedarkan kita balik siapa Nabi Muhammad ni, kenapa dia dilahirkan, kita pula dengan dia untuk buat apa, dan apa hubungan kita dengan dia. Tu kalau satu malam pun tak cukup sebenarnya. Satu ada ulama-ulama kita dulu sejarah, saya tak ingat nak sebut siapa sejarah,
pemerintah Islam dulu, yang mereka memang bila sampai Rabiul Awal ni, dia majlis besar, tiap-tiap malam ceramah, majlis maulid, berjanji berselawat, betul-betul. Tapi panggil ulama besar-besar ni untuk menceritakan balik apa sepatutnya akidah dan pegangan kita pada Nabi Muhammad SAW ni. Istilahnya untuk dia macam tarbiyati camp tarbiyah untuk memurnikan balik akidah umat Islam kepada siapa Nabi Muhammad SAW. Pada zaman kita lah ni ada orang tak faham, dia sampai hantar risalah, bukan risalah apa? Bukan hantar risalah we love Muhammad SAW, katalah itu kan. Dia hantar risalah apa? We love Jesus Christ. Apa masalah? Kita Nabi Isa salah satu daripada Rasulullah. Tak ada masalah Nabi Isa ni. Tapi bila guna perkataan Jesus ni, dia lebih kepada mirip kepada macam nak menyokong pahaman Kristian. Sepatutnya tak guna we love Jesus Christ. No. We love Isa alaihi salam. Dia lah ruhullah. Itu istilah yang dia bagi pada dia. Sepatutnya itu siapa? Dia lah Nabi Rasul. La nufarriqu baina ahadin min rusulih. Itu akidah kita. Sikit ke sana. Jadi, apa bid'ahnya? Sambut Maulid Rasul. Tak ada ya. Bid'ah ni kalau buat benda-benda yang memang dilarang oleh Nabi SAW, itulah bid'ah. Bid'ah ni istilahnya benda yang memang tak ada kena-mengena langsung dengan ajaran Nabi SAW, itulah bid'ah. Itu pun nak syarah bab bid'ah ni pun satu kuliah khas untuk cerita bid'ah. Ya, memang kena je tu pasal kita rasa macam kita dah faham dah bid'ah. Ni ada faham bid'ah apa. Banyaknya yang telah dimanipulasikan pengertian bid'ah. Seolah-olah mereka lah pengikut sunnah yang sebenarnya. Tak ada mohong lah. Just only a gimmick. Syarah tu panjang. Encik dia sebut, Nabi pun sambut hari kelahiran dia, apa masalahnya dengan kita? Itu yang, kalau ikut nisbah akidah yang kalau saya dah sebut tadi, siapa Nabi Muhammad dia betul-betul makhluk. Sepatutnya celiknya mata ni, saya ngaji Tok Guru ada sebut tu, celiknya mata ni, kita nak cari apa? Saja buat misalnya, kita pagi-pagi celik mata cari apa? Ada orang celik mata pasal dia cari duit. Ada orang celik mata pasal dia fikir, ni pasal dia nak meniaga lah, sembelih ayam lah, proses ayam lah, contoh. Ada yang celik-celik mata siapa? Celik-celik mata tengok WhatsApp dulu. Celik-celik mata tengok Facebook dulu. Status dulu. Macam-macam hal lah kan. Sepatutnya orang beriman ni, celik-celik mata apa dulu? Iman dulu. Dan iman besar sekali apa? Ke Allah Ta'ala dulu. Iman ke Allah Ta'ala. Celik-celik mata cari iman dulu. Macam mana nak generate iman? Alhamdulillah. Allah yang nazir ayat ni. Rasulullah ajar kita tu. Generate iman dulu. Macam mana iman kita Allah Ta'ala? Hubungan kita Allah Ta'ala. Hadirkan diri. Allah bagi wujud aku. Dia bagi hidup aku ni. Alhamdulillah. Jadi nak jerit apa? Betul nak bangun pula. Nak bangun bersuci apa? Nampak air Allah yang jalal ma'a tahuran. Air ni dibagi kita untuk bersuci. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Boleh buang pula. Rasulullah ajar kita buang dengan adab semua. Dalam hati ni kasih mujurlah Rasulullah ajar kat aku macam mana. Nak buang najis, nak masuk tandas. Dalam hati ni keluar je tandas ni. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Berselawat tu atas Nabi. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Siapa tu? Dia ajar kita syariat. Jadi nak apa? Bangun pagi tu untuk dapat apa? Dapat iman dengan Allah Ta'ala, dapat iman dengan Muhammad SAW. Itulah kita. Patutnya itulah kita punya keadaan ni. Jadi maksudnya Maulidur Rasul ni, kelahiran Rasulullah, hidup hati kita kat Rasulullah ni. Hari-hari. Bukan setahun sekali. Cuma kita kadang tak pernah dapat apa-apa pencerahan dalam bentuknya tu. Tentu yang kalau setiap hari lah dia ajar pada kita, cari ketua guru, ulama-ulama yang pakar-pakar dalam bab akidah ke Allah Ta'ala, ke Rasul ni, untuk ceritakan kita macam mana perjalanan Islam dan iman sebenarnya kita ke Allah Ta'ala ni. Rasanya semua orang Islam akan sibuk. Pagi-pagi semua cerita iman ke Allah Ta'ala, beriman, nak macam mana nak cetus iman supaya boleh cinta dan kasih kat Nabi Muhammad SAW. Pasal memang tutup kita semua latih kita macam ni. Kita je dalam zaman belakang ni kurang. Boleh sembahyang subuh tu rasa elok dah. Habis-habis main tidur, habis-habis main subuh tidur terus. Ulama dulu macam mana? Zikir, selawat, baca Quran. Sampai duha tu. Saya pernah ada pergi satu pondok Hijarah Pulau Tani tu. Memang ada tok guru ni lepas subuh ni, dia buat apa? Lepas subuh baca Quran. Dia tak ngajar lagi.
sebelum baca Quran, sorry. Lepas subuh ni, wirid tu, lepas bayang tu. Wirid. Dah habis wirid doa semua, baca Quran dulu, setengah jam. Baca Quran. Dah baca Quran ni selawat pula untuk Nabi SAW. Dah habis tu, sembahyang duha semua selesai, baru buka kitab. Qala Syekhul Musannif rahimahullah ta'ala. Tertib dia orang macam tu. Hari-hari. Satu, mereka dah dibiasakan dengan jalan ibadat. Kita ni mana hari-hari dapat pula sekolah tadika. Itu kalau saya, baru ni pun saya, lama saya tak menyanyi tu, apa dia? Dapat latihan sekolah tadika lah. Bangun pagi, gosok gigi, cuci muka, pakai baju, minum kopi, makan roti, semua orang senang. Lagu tu sekolah tadika kita nyanyi tu. Akidah kita adalah bangun pagi, cuci muka, pakai baju, gosok gigi, sampai subuh kita. Nak gila ke apa ke? Itulah yang kita. Tiang bangun ni kita rasa itulah kita punya lifestyle. Kita tak pernah duduk dengan ulama tutup guru. Tak pernah duduk dengan orang yang memang serius. Tak pernah duduk dengan para awliya, para sulaha, orang syuhada, salihin. Siapa dia pewaris Nabi yang kita pernah duduk bersahabah dengan dia? Kita tak pernah. Orang yang memang orang soleh-soleh ni, jangan kata lepas subuh. Sebelum subuh dia dah bangun dah. Sebelum subuh semua tahajud apa? Siap, zikir. Kalau sahur pun, saya dah pergi dia. Dah sahur pun, bangun pun dengan dia dah ajar amalan apa sepatutnya. Dah habis bersahur tu, siap-siap sahur. Sahur pun waktu sahur lah, yang nama masih sahur ni. Zikir dulu. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Kalau nak baca Quran, memang ada amalan-amalan. Salah mak tapis yang memang ngapai Quran. Bangun-bangun pagi sebelum subuh, ngapai dulu, baca Quran dulu, menerah Quran dulu, ulang Quran dulu. Ada yang baca Quran dalam sembahyang tu, Allahu Akbar, satu rakaat, satu juzuk. Tambahlah dah habis 5 juzuk. Kena buat 2 malam habiskan 5 juzuk. 2 malam habiskan 5 juzuk. Malam ni 1 juzuk, malam ni 3 juzuk. Dalam sembahyang, malam ni 2 juzuk, malam ni esok 3 juzuk. Ini amalan dia. Amalan para orang soleh kita. Tutup guru kita, ulama-ulama kita macam tu. Kita yang tak biasa dilatih dengan ibadat ni, pada kita boleh sembahyang jemaah 5 waktu ni. Jemaah apa? Sembahyang 5 waktu jaga ni kira hero lah. Ni tarah malaikat lah kita ni. Jauh lah. Jauh. Yang tu yang main puak-puak yang tak reti bahasa ni, lagilah bedah tu. Itu jauhkanlah diri daripada mereka. Saya selalu sebut macam ni. Beware of dog. Dog. Saya nak guna bahasa istilah tu kan. Beware of dog apa saja. Get off the dog. Jangan duduk dekat pun dengan dia orang. Siapa? Wala taqrabul kilab. Ijtanib anil kilab. Itu bahasa. Ijtanib an kilab ni maksudnya you macam mana nak sebut? Jauhkan diri kamu daripada anjing. Beware lah tu, beware lah. Beware of, bukan beware at. Beware at ni jumpa ni macam ni. Tu beware at dog. Siap semua baju pakai tempat-tempat. Beware at dog. Tak. Dog ni beware of. Ni beware of. Faham lah? Geng bid'ah tu lah. Siap. Saya sebut tu pada anak kot. Tak payah sebut apa-apa hal lain. Rasulullah pun dah isyarat tentang sambut kelahiran ni. Tak masalah. Soalan seterusnya, adakah kita sudah menuju ke arah keyakinan yang tepat apabila kita terima 100% wallahu a'lam? Adalah jawapan kepada persoalan tentang zat Allah Ta'ala. Seperti wajah, tangan, kedudukan Allah dan lain-lain. Maksud saya, kita yakin bulat-bulat setelah mendengar syarahan Tuan Guru tentang permasalahan ayat-ayat mutasyabihat dalam Al-Quran. Jadi soalan bertanya mengenai prinsip wallahu a'lam. Dengar elok, wallahu a'lam. Wallahu a'lam ni kalau betul letak wallahu a'lam tu betul, terpuji. Kalau khas di atas cara beriman, iman kita tu betul. Wallahu a'lam kita di atas kita menyerahkan
apa fahaman sepatutnya pada Allah Ta'ala, kita serah pada Allah Ta'ala apa yang sepatutnya diserah. Wallahu alam tu adalah terbaik, atau istilahnya adakah yang tu menuju ke arah keyakinan yang tepat dan kita terima 100% dalam bab akidah ni dengan memberikan wallahu alam tu. Kalau memang apa yang kita faham dan serahkan tu betul dan tepat, dan memang kita tak masuk bicara dan hurai di atas, memang kita bukan ahli untuk bicara dan hurai, bahkan serah sebulat-bulatnya, serah bulat-bulat ke Allah Ta'ala. Khasnya pada ayat mutasyabihat ni, istilah yang disebut pakai oleh ulama-ulama salaf kita, yang original salaf ni, dia kata tafwidkan urusan tersebut pada Allah Ta'ala. Kalau kita sebut wallahu alam tu, yang tu memang itulah akidah yang tepat. Itulah akidah tepat. Jadi atas soalan kata, adakah kita sudah menuju ke arah akidah yang tepat dalam bab mutasyabihat ini bila terima huraian macam ni? Kalau bab tangan, muka, atas aras tu dengan kaedah yang kita belajar betul daripada guru yang betul, guru kata memang sabit lafaz yadullah, wajhu, a'yun, ada sebut yadahu, aidi, a'yun, macam-macam lafaz dalam Quran yang mutasyabihat ni. Bukan saja bab yang tu, bahkan ada sebut nasullah fanasiyahum qatalahumullah, banyak ayat Quran yang tu. Seolah-olah faham sekali lalu Allah Ta'ala pun lupa, Allah Ta'ala pun pembunuh. Biar betul, Allahu nur, Allah ni cahaya tu macam mana tu? Antara yang termasuk dalam senarai itu Alif Lam Mim, Yasin, Taha. Takkanlah tak ada makna. Mesti ada makna. Apa makna dia? Tak tahu, buat cara tak tahu. Wallahu alam, serahkan makna dia pada Allah Ta'ala. Tanzihan, subhanallah, daripada makna tak selayaknya, bukan makna juzuk, anggota, muka, tangan kanan, 2 tangan, banyak tangan. Subhanallah, subhanallah. Tanzih pada Allah Ta'ala, dia mesti ada makna. Ayat Quran tu mesti ada makna, takkan tak ada makna, tapi kita tak tahu makna. Pasal kita duduk belakang ni, banyak yang tak boleh nak faham makna-makna majazi yang dalam Quran tu. Mesti ada makna. Apa makna dia? Wallahu alam. Memang ke arah keyakinan 1% tepat macam mana yang dituntut dalam bab keimanan, beriman dengan ghaib. Beriman saja, sabit ayat Quran tu, memang lafaz tu semua sabit, tapi tanzih daripada perkara yang tak layak pada Allah Ta'ala. Apa makna dia? Wallahu alam. Okey, pegang yang tu. Okey, wallahu alam tu betul, memang ke arah keimanan sejati. Yang itulah atas nama akidah salaf, tafwid pada Allah Ta'ala. Tapi jaga, yang ni yang saya nak sebut yang salah ni. Allah memang ada tangan, memang Allah ada mata, memang Allah ada tangan kanan, Allah ada tangan kiri. Allah Ta'ala memang duduk di atas. Dia bukan duduk di atas arah, dia duduk atas, beratas-atas lagi. Tu jangan bicara banyak-banyak. Wallahu alam. Wallahu alam dia. Tapi dia serah tu dengan memahamkan ada tangan, ada muka. Macam mana muka Allah, tangan Allah, jangan bicara. Tanya Allah Ta'ala kalau nak tahu. Wallahu alam. Tanya Allah Ta'ala kalau nak tahu. Tu ayat apa tu? Yang tu pun dah masalah dah. Sebut ada muka, ada tangan. Yang tu masalah dah. Ada masalah dah. Kalau faham macam ni, ataupun dia kata tanyalah Allah Ta'ala, betul, pakai je apa Allah Ta'ala sebut, ada tangan, ada muka, ada mata. Wallahu alam. Yang ni, saya silap, masuk neraka, kekal abadi, tak keluar-keluar dah. Pasal macam tu, bukan macam tu, faham ayat Quran mutasyabihat. Yang tu ada bahas dia, saya ada bahas dah sebelum ni. Kalau sebut sekali lalu, dia tahu majlis yang ada ni, takut lagi orang ada masalah pula situ. Tak mana? Yang khas atas pertanyaan disebut tadi mengenai muka, tangan, duduk, berada atas aras. Tangan kanan, mata Allah Ta'ala. Untuk Allah Ta'ala lupa cahaya tu macam mana tu? Kalau memahamkan zahir ayat, pakai terjemah dia, beriman dengan terjemah dia, beriman dengan terjemah dia, Allah ada muka, Allah ada tangan, Allah ada mata, Allah adalah cahaya, Allah pun pelupa. Pasal ada zahir Quran terjemah nasullah fanasiyahum, Allah Ta'ala lupakan mereka tu. Allah Ta'ala lupa, Allah Ta'ala bunuh, Allah Ta'ala cahaya, Allahu nurus samawati wal ard, Allah yadullah, tangan Allah.
wasamawatu matwiyatun biyamini, tangan kanan Allah. Ni apa? Faham dengan terjemahan tu saja. Lepas tu macam mana makna tangan, muka, macam mana tangan, muka apa, wallahu alam mesti tak sama dengan makhluk. Wallahu alam, ni salah. Salah, tak betul. Yang ni yang saya sebut tadi, akidah jaga, kena ngaji yang akidah pure ahli sunnah wal jamaah punya. Yang ni bukan akidah ahli sunnah wal jamaah. Yang ni atas namanya pahaman mujassimah. Pasal dia memahamkan juzuk anggota. Pasal wajhu, muka. Muka bukan sifat. Muka juzuk. Siapa yang kata muka sifat, dia tak faham bahasa. Tangan. Tangan bukan sifat Allah Ta'ala. Itu yang saya sebut dengan bahasa mudah. Wahabi ni lah. Wahabi yang Wahab ni. Dia punya pahaman ni salah atau mana. So, tentu pun dia salah dah. Dia salah istilah dengan terjemah. Dia kata beriman dengan ayat sifat. Yadullah, tangan Allah ni ayat sifat. Muka Allah ni ayat sifat. Mata Allah ni ayat sifat. Nur tu ayat sifat. Kalau itu, Allahu nur, Allah cahaya. Cahaya sifat. Jadi, dia faham ayat sifat ni. Dia faham tangan, muka, mata ni sifat. Cahaya sifat kalau itu. Salah. Itu bukan sifat. Tangan bukan sifat. Tangan juzuk. Tangan ni sifat makhluk. Untuk bahasakan tangan, mesti ada makna tangan. Bukan tangan. Yang tu yang ulama kita sebut. Sebut dalam Quran tu yad. Allah Ta'ala sabatalahul yad. Tapi laisat kal aidi. Ini perkataan dalam ulama-ulama kita. Dia yad. Sabit lafaz yad. Tapi laisat kal aidi. Bukanlah macam mana makna aidi. Bukan makna tangan. Perkataan Arab tu pun cantiklah bahasa dia. Ini perkataan Ibn Taymiyah ni. Dalam kitab-kitab dia. Dia kata sabatalahul yad. Okey. Melayu bodoh ni dia faham. Sabitlah Allah Ta'ala tangan. Yang tangan bukan tangan dengan macam tangan kita. Tak, bukan macam tu maksud dia. Sabatalahul yad, sabitlah lafaz yad tu. Tapi laisat kal aidi. Laisat yad kal aidi. Maksudnya bukan macam mana aidi yang kita faham. Maksudnya bukan makna tangan. Itu yang tutup guru kita translate dengan bahasa kita. Dia kata mesti ada makna tangan, tapi bukan tangan. Dia mesti ada makna yang selayaknya dengan Allah Ta'ala, bukan makna tangan. Itu baru betul. Lalu yang tu saya nak sebut, kalau lepas tu tanzih Allah Ta'ala apa tak sepatutnya, serahkan makna pada Allah Ta'ala, apa makna wallahu alam. Wallahu alam tu okey. Kalau dia dah faham apa yang salah, kata dia Allah Ta'ala duduk atas arash. Apa maksud atas arash tu? Macam mana duduk macam mana? Kita tak usah fikir duduk macam mana, kaifiat dia majhul. Wallahu alam. Wallahu alam tu masalah. Yang tu bukan istilahnya beriman dengan Allah Ta'ala. Yang tu menjisim dengan Allah Ta'ala. Mentajsim dengan Allah Ta'ala. Itu istilahnya menghuraikan zat Allah Ta'ala. Ada muka, ada tangan. Menghuraikan. Kaedah kita menyerahkan makna pada Allah Ta'ala. Bukan makna muka, bukan makna tangan. Lafaz memang sabit. Amir ruha kamaja'at. Sebut dalam kata ulama kita, prinsipnya, lalukan ayat Quran macam mana dia datang, dia mesti ada makna. Apa makna dia? Sabit lafaz tu dalam Quran. Ada makna dia. Apa makna? Wallahu alam. Okey. Wallahu alam tu perfect ke arah keyakinan, akidah betul. Itulah akidah salaf 100% betul. Tapi kalau dia sebut macam yang salah tadi, yang tu walaupun wallahu alam, walaupun dia menyerahkan pengetahuan pada Allah Ta'ala, tapi dia dah ada akidah salah memahamkan dengan makna zahir ayat. Wallahu alam tu gagal. Kalau saya buat misalnya, untuk menunjukkan wallahu alam gagal, wallahu alam yang tak gagal macam mana. Ada orang tanya, saya bagi contoh fiqah, senang faham. Ada seorang ni berak, batal tak wuduk dia? Contoh bahasa berak senang. Dia berak, batal tak wuduk dia? Ada ustaz ni seorang ni kata batal wuduk, wallahu alam. Ada seorang ustaz ni lagi, ni ustaz dia Wahab kot. Saja saya nak isyarat dengan guna macam tu lah. Kacau dah sebut tu kan. Tadi saya barang saya sebut jenis-jenis tu. Tanya apa hukum ustaz, orang ni dia berak, batal tak wuduk dia? Kata dia wuduk dia tak batal, wallahu alam. Wallahu alam juga dia okay. Tapi dia dah sebut wallahu alam dengan jawapan yang memang salah, memang tak betul.
Nak menunjukkan kata macam dia berserah pada apa yang dia jawab tu untuk maybe could be right lah kan. Wallahu alam. Konon-konon ada penyerahan diri dia pada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala lagi tahulah mana yang betul, macam mana, batal ke tak batal. Tapi memang dia jawab melanggar disiplin ilmu. Ada pula berak tak batal, waktu wallahu alam, tak kena. Macam tu lah duk jawab pahaman-pahaman dalam mutasyabihat. Very simple, misal, analogi. Analogi. Saya jawab soalan berkenaan tu. Mohon pencerahan berkaitan dengan berdoa serta bertawasul para ulama hingga kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kaedah dan cara dia? Terima kasih. Wallahu wassalam. Berdoa. Tawasul adalah sebahagian kawaid berdoa. Kaifiat, salah bahasa saya tak betul itu. Berdoa sedia maklum, doa memang boleh, dan bertawasul adalah salah satu kaifiat berdoa. Jom. Apa istilah tawasul ni? Tawasul ni kita berdoa mesti minta ke Allah Ta'ala, tapi kita ada sebut dengan berwasilahkan. Itu istilah tawasul ni, berwasilahkan perkara-perkara yang dibenarkan untuk kita sebut dalam doa itu untuk ataupun atas jalan agar doa kita tu makbul. Maksud antara kaifiat berdoa ni mula dengan puji, selawat, minta dengan tulus hati, daripada hati dengan berperasaan, tu berdoa. Antara syarat-syarat dan petunjuk untukkan doa kita tu adalah doa betul dan diterima. Satu hal lah tu, cuma nak sebut kata jadi tawasul ni apa? Contoh misalnya, ya Allah, aku selama ni duk mengaji, aku susah nak faham ilmu ni. Ya Allah, dengan aku berpuasa selama ni, ataupun aku mengaji selama ni, aku duk berzikir selama ni, aku berselawat selama ni. Kerana kalau berzikir semua aku buat ni kerana betul-betul junjung perintah-Mu, ya Allah. Untuk menunjukkan kecintaan aku padamu dan mentauhidkan-Mu, ya Allah. Kau mudahkanlah aku urusan ni. Tu antara contoh tawasul. Contoh tawasul. Yang ini memang sepakat ulama' tak ada khilaf dari segi boleh untuk kita bertawasul, menyebut amalan-amalan baik sabit dalam hadis Nabi SAW. Begitu juga bertawasul dengan menyebut nama orang-orang yang baik. Aku bertawasul dengan Nabi Muhammad sendiri misalnya. Aku tawasul dengan Nabi Khidir, Nabi Ilyas, Nabi Adam, Nabi Nuh, semua Nabi-Nabi dan Rasul, para awliya. Kita sebut nama-nama mereka, ya Allah, terimalah doa ni. Dengan aku bertawasulkan menyebut nama Syekh Abdul Qadir Jailani. Misalnya, sebut nama-nama mereka ni boleh ke? Dari segi kaedah, itulah prinsip ataupun salah satu kaifiat berdoa. Jadi atas soalan kata, bertawasulnya ni boleh ke? Yang ni memang tawasul yang dibolehkan. Itu kalau ada yang kata tak boleh tu macam mana? Yang selalunya ada golongan yang tak suka dengan tawasul ni, dia bagi doa pun, dia bagi contoh ataupun benda-benda yang memang tak betul. Memang tak betul lah. Dia kata apa, pergi kubur riun lah apa. Pergi kat kubur, bagi salam kat kubur, lepas tu baca Fatihah kat kubur, baca qul Allah kat kubur. Allahumma salli wa sallim ala. Pergi ziarah kubur, yang ni memang benda dibenarkan dalam syarak. Cuma ada lagi soalan tentang dalam kubur, kat kubur kan. Boleh ke? Boleh. Bahkan ahli kubur ni, saja nak sebut tu pasal yang ni lah. Apa saya sebut model Saporendi dia orang sebut macam ni, sebut bid'ah satu, lagi pergi ke kubur dan dia mengajar salah faham kita dengan pergi ziarah kubur. Itu yang salah. Saya sebut ke kubur nantilah. Sekali lalu saya dah sebut doa tawasul. Cara pun kaedah saya dah sebut sekali lalu. Bahkan kalau saya sebut yang ni yang paling, yang memang ada dalam akidah kita Ahli Sunnah wal Jamaah. Apa dia? Bahkan yang ni bukan tawasul, yang ni direct terus dengan Rasulullah dan apa akidah kita dengan Rasulullah. Apa dia? Bagi salam tu ke Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alaika ya Nabi Allah. Ya Rasulullah. Itu yang akidah kita. Ada dalam tahiyat pun. Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Akidah kita Ahli Sunnah wal Jamaah. Kita ni kalau nak berselawat salam antara Rasulullah, tak perlu ada tawasul-tawasul. Sebab nak selawat tu kan.
bagi salam ke Rasulullah, akidah kita Rasulullah hadir. Seolah-olah ada depan kita. Seolah-olah ada depan kita. Nisbah dia nak datang tak datang kat kita, itu bukan kerja kita. Tapi atas akidahnya, Rasulullah, dia seolah-olah hadir depan kita pasal setiap kali kita berselawat dan salam, malaikat khas hantar dekat Rasulullah. Siapa yang berselawat tu, dia siap tahu nama siapa berselawat salam atas dia. Ini akidah kita. Ahli sunnah wal jamaah. Yang itulah kita baca dalam tahiyat. Assalamualaikum ayuhan nabi. Tu assalamualaikum tu. Bukan assalamu alaihi. Ka tu seolah-olah Rasulullah duduk depan. Tu dengar perkataan lagi. Seolah-olah Rasulullah duduk depan. Satu olah kita duduk berselawat tu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan hadir dengan hati seolah-olah kita sedang duduk depan Nabi. Yang tu baru rasanya kita akan ada adab dan kita berakhlak berselawat tu duduk. Macam mana kalau tak hadir, satu hal berselawat sajalah. Tapi antara adab yang diajar oleh tertunggu para ulama kita, berselawat dengan Rasulullah ni, berselawat salam ni, apatah lagi bagi salam khas. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habiballah. Doa apa? Berselawat salam ke atas Rasulullah ni, bagi salam khas ke dia. Yang tu contoh bagi salam kan. Jadi Rasulullah memang dah wafat dah, duduk dalam kubur. Jadi orang yang tinggi martabat macam Rasulullah, para nabi-nabi dan para rasul, para awliya, yang memang apatah lagi confirm mereka ni adalah para awliya, mereka pun dah wafat, dah meninggal, walaupun dah mati, dalam kubur tu mereka sebenarnya masih hidup. Selalu yang kita duk dengar adalah para syuhada. Para syuhada tu wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Ada disebut dengan wala taqulu wala tahsabanna allazina qutilu fi sabilillahi amwata. Kalau orang mati syahid, takat mati dalam perang tu pun hidup. Ada alam di alam barzakh sana hidup, orang mati syahid, apatah lagi nabi, apatah lagi rasul. Apatah lagi ulul azmi, apatah lagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi khas atas kita bicara kepada tawasul kepada Rasulullah ni. Jadi di atas kata yang kita direct atau hal kita sebut nama mereka, bahkan kita bagi salam atau apatah lagi istilahnya apa saya nak sebut contoh ke contoh nak sebut kata kita pergi ke kubur ni kubur Nabi Nuh ke contohlah, kubur Nabi Ilyas, kubur para awliya yang memang atas akidah kita mereka ni adalah awliya. Dah masyhur pun kita begitu, memang mereka ni adalah sedara para awliya Allah. Kan? Kita bagi salam tu dengan seolah-olah rasa dia hidup duduk depan kita tu. Dan atas antara akidah tawasul ni, kita minta, Ya Allah, tu Ya Allah. Atas umum saya sebut tawasul macam ni tadi. Bi barakati sahib hadzal qabri. Itu kalau saya sebut Arab lah, saya sebut Melayu nah. Ya Allah, dengan keberkatan dan rahmat dan limpah kurnia yang telah Kau beri pada tuan kubur ini. Syekh siapa nama Syekh katalah memang disepakati ulama tu Syekh Abdul Qadir Jilani. Boh pi sebut nama tu contoh. Ya Allah, macam mana Kau telah beri keampunan pada mereka, Kau berilah keampunan kepada aku. Dengan apa yang telah Kau kurniakan kepada tuan punya kubur ini. Orang yang jasad dia ada dalam bawah sana. Aku yakin bahawasanya dia bukan macam mana orang biasa. Dia mulia di sisimu, Ya Allah. Kemuliaan macam mana Kau beri pada dia, Kau kurniakanlah kepada aku. Dan dengan sebab aku datang ke tempat hamba-Mu yang mulia ni, Ya Allah, Kau berikanlah, ada ampunkanlah dosa-dosaku. Itu antara tawasul yang memang masyhur disebut oleh ulama. Tak ada masalah langsung berdoa macam tu. Kalau saya sebut lagi ke depan ni, sebut macam mana? Yang tu nak khas tu saya nak sebut lain. Orang tak faham nanti dia akan jadi masalah. Saya kena cari penjelasan panjang pula. Saya sebut setakat tu tawasul. Yang memang tawasul macam tu memang tak ada masalah apa langsung. Asal saya nak sebut tadi, kita pergi ziarah kubur, yang ni kubur orang baik-baik ni. Ni kubur orang awam ni. Kubur orang awam ni pun kaedah kita bagi salam. Kita bagi salam boleh dengar salam. Kalau Nabi Rasul ni, mereka dalam alam bahagia. Begitu juga para awliya. Dia duduk alam barzakh ni bukan tersiksa. Dia sedang bernikmat. Bahkan boleh pergi ke syurga. Ambil nikmat syurga. Macam mana para syuhada dan salihin. Kalau syuhada tu khas sebut para Nabi, para Rasul, ulul azmi, apatah lagi Nabi Muhammad SAW. Tu akidah kita tu. Apa saya nak sebut ialah, jadi kalau orang yang tak sampai martabatnya tu, dia ni sentiasa menunggu kedatangan kita dengan kita bagi salam.
Kita lalu je assalamualaikum ayah halal kubur. Yang tu boleh seronok dah. Pasal apa? Kita telah mendoakan supaya diberikan kesejahteraan pada dia. Kalau dia azab pun dengan tak tahu, dengan sebab kita bagi salam tu dah diringankan pada mereka sebahagian daripada azab yang kena pada mereka. Apatah lagi kita pergi situ baca Quran. Baca Quran di kubur, dia rahmat kepada seluruh ahli dalam perkuburan tu. Tanah perkuburan tu. Jadi kalau orang yang awam yang mereka ni istilahnya ada amalan yang tak cukup, yang tak sempurna, kehadiran kita orang hidup ni, kita bagi salam dan baca ayat Quran ni, sebab turun rahmat ialah dengan sebab baca Al-Quran dan berselawat kepada Nabi, dengan sebab baca Quran di kubur tu, ahli dalam kubur tu semua dapat rahmat Allah Ta'ala. Ya. Ini akidah kita. Ulama-ulama semua sebut satu persatu, terperinci satu-satu bab tu. Orang yang tak ada akidah dengan alam ghaib tu saja yang masalah. Okey, sekali lalu saya sebut itu. Kau apa? Jam? 11.10. Boleh ke non-Muslim mendakwa mimpi baginda Nabi SAW? Umumnya kaedah para ulama sebut, apa hukum bermimpi jumpa Rasulullah? Harus. Satu. Apa syarat? Ada syarat apa-apa tak? Syarat dia kenal. Kenal Rasulullah. Saya ngaji Tok Guru dia buat misal senang. Saya sebut ke saya senang. Apa hukum mimpi jumpa saya? Harus kan? Itu punya mana tahu saya? Kenal saya. Kalau kenal memang tahulah saya. Kalau kata mimpi jumpa saya tapi tak kenal saya, macam mana nak boleh dakwa yang itu ialah saya? Saya nak ajar analogi untuk faham ke Rasulullah ni. Pasal Rasulullah ni, mimpi jumpa Rasulullah memang Rasulullah. Cuma kenal ke Rasulullah untuk kita boleh cap yang ni ialah Rasulullah, ataupun hanya pada sangkaan kita itu adalah Rasulullah. Itu masalah kita. Kalau kita tak pernah faham apa ciri-ciri yang ada pada Rasulullah, sama ada ciri, bentuk badan dia, gigi dia, mata dia, telinga dia, rambut dia, warna kulit dia, putih kemerahan, cara berjalan dia, tinggi dia, rendah dia, akhlak dia, tutur kata dia macam mana, misai dia, janggut dia. Kalau kita tak pernah faham Rasulullah macam mana kita nak dakwa bahawasanya yang kita mimpi itu ialah Rasulullah? Jadi kalau non-Muslim, dia mendakwa mimpi Rasulullah, mungkin pada sangkaan dia Rasulullah, pasal dia mimpi itu mungkin ada orang berjubah, berserban, ajar dia Islam, dengan sebab tu sabab dia masuk Islam. Di atas dia mendakwa dia Rasulullah, dia nak dakwa tu satu hal. Kaedah dia mesti di atas sipir ni. Benarkah dia Rasulullah ataupun tidak? Wallahualam. Pasal tuan badan pun tak kenal, macam mana dia nak dakwa Rasulullah? Saya ngaji almarhum Tuan Guru Ghazali dulu sebut masalah mimpi jumpa Rasulullah ni, dia kata macam ni. Allah SWT. Tapi tawaduk untuk Tok Guru macam ni lah tuan-tuan dengar saya sebut. Dia kata, saya dengar pun. Tapi kita dulu tak faham apa dengar je lah. Tapi ini perkataan dia sebut. Kata dia, kata dia, kalau aku mimpi lah jumpa Rasulullah, aku ni bukan kenal sangat lah sifat Rasulullah, kata dia. Tuan Tok Guru dia kata macam tu, bayang lah. Dia ngaji Mekah punya lama. Jumpa Tok Guru punya besar-besar. Hebat-hebat amalan dia pun, ya Allah, tak lawan saya. Apa saya nak sebut? Takwa dia, Masya Allah. Dia kata apa? Kalau aku lah jumpa mimpi Rasulullah, aku bukan kenal Rasulullah terus mana, kata dia. Aku nak kata yang tu Rasulullah pun, pasal aku, kata dia, dengan aku duk belajar kitab-kitab yang sebut hadis-hadis cerita Rasulullah, Syama'il apa seumpama itu, yang cerita sifat Rasulullah ni, kalau aku mimpi jumpa Rasulullah tu, aku nak kata yang ni Rasulullah ke dengan ilmu aku dah belajar tu, wallahualam, kata dia. Kalau aku kata gini je lah, kata dia. Aku jumpa orang soleh. Tak tahu je. Ni tawaduk dia. Yang ni yang dia ajar, dia sebut kat saya macam tu lah. Saya sebut apa dia sebut. Jadi saya dengan apa dia ajar tu, ada ulama-ulama kita dakwa jumpa mimpi Rasulullah di atas. Memang dia kenal Rasulullah. Itu pasal syarat dia kenal. Kalau dengan dia kenal, dia dakwa Rasulullah, alhamdulillah, satu rahmat besar Allah Ta'ala beri itu. Tapi di atas mesti syarat kenal. Syarat kenal. Kalau kita tak kenal Rasulullah, kita mendakwa dia Rasulullah,
Kita yakin ya Rasulullah. Takut-takut yang tu ada mainan syaitan itu. Dan memang mainan syaitan pun. Pasal kita tak kenal Rasulullah, kita duk menyangka tu Rasulullah. Nanti ada bab dia boleh jadi gurur dengan siapa kita jumpa tu di atas sangkaan kita bahawasanya tu Rasulullah. Saya sendiri pernah ada orang tanya direct kan tu. Satu orang yang asal dia bukan Islam dulu. Dia daripada kecil bukan lahir kalangan orang Islam. Waktu dia masuk Islam. Mengaji pondok sendiri. Bila saya dah kahwin apa duk pondok dalam dekat dengan rumah saya, dia nak tanya saya satu soalan. Soalan mimpi ni lah. Memang dia orang bagus saya, orang taat. Soalan yang ditanya apa? Dia ceritalah pengalaman dia sebelum dia masuk Islam dulu. Dia masuk Islam daripada kecil ke. Mak dia pun tak tahu. Dia masuk Islam, pergi belajar Islam apa. Tapi kata dia sering bermimpi masa dia kecil-kecil dulu. Mimpi apa? Dia mimpi ada orang pakai jubah, pakai serban, muka manis, bercahaya datang kat dia. Dengan tu yang dia datang minat nak pergi belajar agama Islam dan tengok orang berjubah serban ni, dia jadi cinta dan kasih. Pasal dia mimpi tu, dia nampak orang pakai serban, pakai jubah ni. Baiknya. Tu. Soalan yang ditanya, saya sebut memang orang saya. Orang tekuk saya. Dia tanya apa? Saya nak tanya Ustaz, betulkah yang saya mimpi itu Rasulullah? Saya mana tahu, saya tak ada alam mimpi dia. Saya bukan nampak macam mana dia nampak kan. Saya pun, dia kata, saya ditanya itu, saya teringat. Tuan Raja Ghazali masa saya ngaji dulu, dia sebut masalah tu. Saya jawab macam mana dia jawab lah. Lebih baik di atas kita tak kenal siapa Rasulullah. Kalau kata kenal lah Rasulullah ni, ciri dan sifat dia macam mana, dengan tu kita yakin ialah Rasulullah. Kata, tak tahu pula. Kata dia, kalau tak tahu, lebih baik kita kata macam ni, kita jumpa dengan satu orang saleh. Pasal kita tak kenal Rasulullah siapa. Tapi memang yang tu sebab yang tu kita masuk Islam. Kalau harapnya Rasulullah, harapan boleh. Tapi adakah dia Rasulullah? Lebih baik kata aku jumpa satu orang yang soleh. Itu lagi baik. Pasal dah kita tak kenal. Orang yang kita tak kenal, nak meyakinkan bahawasanya itu adalah dia, bukan wajib. Orang yang memang kita kenal, yang ni ialah Rasulullah, kita kata bukan Rasulullah, ni salah. Salah tu dalam akidah tu pasal jumpa Pak Is. Jumpa Pak Is depan-depan tengok Pak Is ni. Kata apa? Ini bukan Pak Is ni. Ini Habib mana? Habib Endon. Memang ada Habib Endon serupa macam Pak Is pun. Pak Is macam serupa Habib Endon tu. Boleh macam-macam ada pun. Ini bukan Pak Is ni. Yalah, memang saya kenal Pak Is. Takkan saya nak kata bukan Pak Is. Tapi kalau orang hidup familiar lah. Macam kerja kenal. Tengok. Macam dia lah, macam dia. Tapi belum pasti dia. Lebih baik jangan pasti bahawasanya dia lah. Itu lebih baik. Ini saya sebut Rasulullah pasal apa? Pasal memang Rasulullah, jaminan yang ada daripada sabda Nabi SAW. Apa dia? Iblis tak boleh menyerupai aku. Menyerupai tak boleh. Jadi bila tak boleh menyerupai Rasulullah, Iblis tak mustahil untuk dia boleh pakai jubah, pakai sorban yang kita sangka itu ialah Rasulullah. Takut tu. Soalan simple aja tak? Saya nak sebut orang mimpi tu. Cuma saya nak sebut satu lagi. Yang ni pun saya biasa sebut, rasa saya ngajar. Kalau orang tak biasa dengar saya tak sebut ni. Pasal saya pernah jumpa ada satu orang. Dia dakwa mimpi jumpa Rasulullah. Satu hayat lah tu. Dan mimpi jumpa Rasulullah, dalam mimpi tu dia kata jumpa Rasulullah mengajar dia beberapa wirid dan doa. Dan Rasulullah suruh amalkan. Dan Rasulullah dalam ungkapan dia bercakap dengan saya dalam mimpi tu, bila bersalam dengan Rasulullah bersalam dengan saya, kata dia, Rasulullah ucapkan satu ucapan tahniah kat saya. Saya jumpa satu orang ni. Dia dakwa dia wali. Pasal dia jumpa Rasulullah, waktu tu Rasulullah bersalam dengan dia. Dan Rasulullah kata macam ni, cukup teruskan amalan yang telah engkau buat itu. Lepas tu aku nak tambah kau amalan ni. Bagi ya. Jadi bila lepas daripada dia mimpi tu, dia dakwa dia pernah jumpa Rasulullah dan dia buat macam kelas tarikat dan bai'ah. Ajar zikir yang Rasulullah ajar, yang dia dakwa Rasulullah ajar dalam mimpi tu. Pasal saya pergi tu, ada seorang ustaz yang pergi dengan saya. Pasal pergi jumpa dia. Pasal nak kepastian. Pasal tengok dia ni ada amalan sivil dia. Apa dia? Subuh tak semayang.
Nabi ajar tarikat. Dan bai'ah tarikat. Tarikat apa tak tahu, selama saya tak peduli pun nama dia tu. Tapi dia ajar wirid dan doa. Wirid-wirid macam ni, pasal apa? Dapat daripada Rasulullah sendiri. Ramai orang datang. Kata dia wali. Saya pergi dengan seorang ustaz tu. Pergi jumpa dia. Tanya dia. Betul ke mampu? Saya betul. Pergi mula-mula dah, dia marah lah. Betul tak? Nak test dia. Saya wali tak wali je. Oh, marah awal lagi. Tak apalah. Kita tak peduli apa dia nak marah-marah tu. Saya tanya gini. Kenal tak Rasulullah? Diam dia, kena tanya kat tu. Tak kenal punya. Saya tahulah saya mimpi dia jumpa Rasulullah. Saya bukan tanya soalan tu. Saya tanya kenal tak Rasulullah? Tak jawab. Saya tahulah saya jumpa tu Rasulullah. Saya punya soalan tak dijawab lagi. Baiklah. Dan tu dia tak jawab, dia dah fail lah satu kan. Itu tanya dia gini. Dalam mimpi tu Rasulullah ajar apa kamu? Iktiraf pilah. Dia ada kata dia jumpa Rasulullah kan. Rasulullah ajar apa kat kamu ni? Pasal kami dapat laporan kamu ni ada masalah sikit. Masalah apa? Tak apalah. Saya nak dengar dulu apa Rasulullah kata kat kamu. Rasulullah ungkapan mula-mula dia kata kat saya, teruskan amalan yang apa kamu dah buat. Oh, itu Rasulullah cakap. Ya? Betul dia cakap macam tu. Betul. Saya memang jenis kaki kelayi. Tok Guru pula memang Tok Guru ajar style kelayi macam tu. Jumpa tu. Oh, saya dengar awak ni tak sembahyang subuh. Betul ke? Memang saya tak sembahyang subuh. Saya bangun kadang lawat. Di situ lah hadis apa pula. Tak apalah. Dah tidur, tak bangun. Tak apa. Kata dia, Rasulullah kata, yang angkat dosa daripada siapa yang tidur, siapa yang dipaksa. Mastuk riya alaih kan. Khotok wanisian. Antaranya naum, tidur. Kata dia, angkat dosa. Jadi, satu tak sembahyang subuh. Saya dah bangun, tengok subuh tak ada dah. Satu saya tak sembahyang subuh. Kata dia. Tak apalah nak cerita kodok-kodok tu panjang. Saya kata ni. Saya kata gini, pasal dia cerita tak sembahyang subuh tu, saya kata gini, pasal itulah kamu tak sembahyang subuh, pasal dalam mimpi tu Rasulullah kata kamu teruskan amalan kamu yang kamu nak buat. Betul. Di atas akidah dia yang tu Rasulullah, dan dia telan bulat-bulat kataan tu pada dia akidah. Kemudian teruskan amalan apa yang kamu nak buat. Jadi saya memang sebelum ni memang saya tak bangun subuh. Saya bangun pukul 7, pukul 8. Memang dah subuh habis lah kata dia. Jadi Rasulullah dah iktiraf saya. Dia kata teruskan amalan yang kamu buat. Jadi tak ada apa-apa lah pada saya. Bahkan Rasulullah ajar lagi saya. Muzik dan doa. Lepas tu saya yakin inilah Rasulullah. Saya kata confirm sesat. Itu terbakar dia, marah dia. Pasal panduan kita, nak tahu dia sesat tak sesat apa? Tengok apa syariat dia ajar, dan adakah kaedah Tok Guru kita pun sebut macam ni. Betul tak betul dia jumpa Rasulullah? Adakah bila dia jumpa Rasulullah, dia jadi makin baik ke jadi makin kurang ajar? Tentu kalau bahasa mudahnya. Jadi, di atas orang yang pernah mimpi dia ni jumpa Rasulullah, dia masuk Islam, harap-harapnya Rasulullah. Tapi di atas akidah lebih baik kata jumpa orang soleh. Pasal dia tak kenal. Bila tak kenal tu, adakah macam tu? Antara dilalah yang Tok Guru serang Tok Guru dia bagi macam ni. Lepas dia dakwa dia jumpa Rasulullah tu, adakah dia makin baik? Kalau nasib orang kafir tadi dia masuk Islam. Dan Islam dia kita tengok memang dia jadi taat sungguh. Saya sebut ni rumah mula tengok saya. Allah. Memang dia jadi baik, lebih baik daripada kita lagi. Dengan mengaji, dengan apa Qurannya, dengan taatnya, dengan bangun malamnya. Dengan bersungguh-sungguh dia mencari ilmunya, bertaubat dia, zikir, masya-Allah. Kita pun tak dapat yang tu. Dia punya selawat ni sehari-hari ni beribu-ribu. Pasal apa? Pasal dia kata aku tak boleh lupa, kata dia. I cannot forget what I see in my mimpi, kata dia. Jumpa lah. My dream, kata dia. Meet this person who is very special, kata dia. I'm sure he is our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan tu tak berhenti selawat. Kita pun tak dapat selawat macam dia. Mudahan itu adalah memang benar adalah Rasulullah SAW. Pasal bila Rasulullah jumpa memang dapat nur gilanya. Antara tengok dia lah sebab yang Tok Guru sebut macam tu. Macam mana pun saya ngaji pasal ngaji yang guru sebut macam tu. Dia kata kalau aku pun kata dia jumpa orang soleh aja, kita pun bukan kedai sangat Rasulullah. Belajarlah mata dia macam ni, gigi dia macam ni.
macam ni. Tapi nak dakwa tu Rasulullah di atas kita tak apa nak kenal tu. Kalau mimpi lah, jaga takut-takut di situ ada mainan. Antaranya hak tu lah. Kita tertipu di atas intikad kita yang tu ialah Rasulullah. Padahal dengan sebab tu, menyebabkan ada amalan kita yang tak betul tu, kita akan teruskan di atas macam satu pengiktirafan Rasulullah. Kita rasa, oh aku terus ni okey dah ni. Itu adalah gurur daripada iblis dan syaitan. Gurur dalam bab ni cukup halus. Okey. Sekali lalu lah saya sebut, itu pengalaman pernah jumpa orang macam tu, Tok Guru satu dan saya sebutlah sebenarnya hukum apa yang atas dasar soalan tu tanya. Rasa tak kira buat sangat tak. Kita tangguh dulu. Cadang ingat boleh jawab semua. Tak bohong juga. Banyak umur nanti kita sambung lah. Tengok ada kelapangan ke depan ni. Soalan ke-6. Wallahualam. Ini soalan salah teman. Jadi maaf di atas apa yang saya sebut ni, yang dia sebab kalau soal tu tak mencapai maksud yang disoal. Dah ada kecuaian saya yang saya tak boleh nak cerita apa yang dengan sempurnanya. Maaf di atas itu. Kalau nak yang lebih sempurna, tanyalah pada ahli ni untuk dapat jawapan yang lebih sempurna. Saya jawab sekadar yang pernah mengaji, pernah berjumpa, pernah ada tutup hurai. Sekadar itulah yang saya jawab. Wallahualam.